ada lagi yang nombor 7 orang. Okay. Okey, kita boleh mula. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat pagi. Okey, saya harap semua okey hari ni Hari kedua kita untuk kursus KPR 3063. Kajian tindakan dalam pendidikan untuk program di PLI. Sebelum saya mula tu ada apa-apa isu tak? Soalan? Mungkin kalau sempat semalam tu mungkin kita sepagi kejap je kita dah bincang sedikit tentang asas atau basic kepada kajian tindakan. Dan saya pun dah upload dalam WhatsApp dan juga MyGuru walaupun MyGuru kita masih belum ditarik maklumat pelajar kepada saya punya tapak So berdasarkan bahan kalau sempat baca semalam saya bagi tu nota semua tu, slide, kemudian arahan tugasan dan juga contoh bagaimana kita nak sediakan proposal kalau semua ada sempat baca tu, kalau dah faham mungkin masih blur sebab saya tahu Aman masih blur okay, don't worry, jangan risau sebab ini kita dalam proses So ada beberapa yang nak utarakan, nak syorkan pada saya sebelum saya teruskan ni. Saya sambung yang semalam ni, yang dia tinggal tu. Ada tak? Apa soalan? Pertanyaan, isu? Kelas? Tak ada, Doktor. Tak ada, Prof. Tak ada tak ada macam ni Okay, untuk hari ni sebab saya semalam saya fikir balik sebab saya nak mudahkan semua. Okay, untuk tugasan tu iaitu proposal dan juga laporan akhir. Okay, bila nak buat kajian saya cadangkan lebih mudah kita buat secara kumpulan. Okay, kemudian nanti masa bincang secara kumpulan. Maksudnya mungkin kelas ni ada berapa? 24 orang. Okay, 24. So boleh dapat 5 kumpulan. Okay, 5 kumpulan, 5 orang satu kumpulan, 5 dan 4 kelas yang kumpulan terakhir So ikut kalau boleh sesuaikan ikut bidang. Bidang atau kalau dah ada kumpulan yang dah ada kumpulan tak sebelum ni? Dah ada dah. Ada. Ada yang 4, ada yang 5. Okey, senang saya kekalkan kumpulan yang sedia ada. Jadi kumpulan kelas yang tetap sendiri maksudnya sebab ini apa yang saya buat pada pelajar program kalau dia orang buat master. Master, okay, saya dapat 4-5 orang.
Saya akan buat sekali. Okay. Saya minta pelajar bincang dia punya isu dia, maksud refleksi tu. Sebab saya rasa dia punya isu mungkin sama refleksi kita punya masalah kita dalam kelas dengan pelajar macam mana kan. Dari pemahaman pelajar, penerimaan pelajar. Mungkin masalah kita nak terangkan atau pendekatan atau strategi pengajaran yang kita guna tu mungkin kita tak berapa nak expert, mungkin kita tak berapa nak mahir. Dan kita ada masalah untuk pastikan pelajar betul-betul beri tumpuan dalam kelas. Tak pun pelajar ada masalah. Isu tu lebih kurang. So kita boleh create satu senario atau satu refleksi yang hampir sama tetapi berlainan subjek, berlainan lokasi dan juga berlainan pelajar yang kita nak uji tu. Sekejap saya tengok rumah saya sebab lori sampah. Sekejap. Okay. Jadi kajian yang sama, dia punya flow dia sama. Mungkin cara kita menulis, cara kita mengolah, cara kita menerangkan adalah berbeza di antara ahli kumpulan. Contoh saya ambil kalau syuhadah mungkin dia buat tentang memperkasakan kaedah bacaan Jawi atau mengeja Jawi. Mungkin Masyarah boleh tengok kepada bahasa Melayu. Dan Suziana ke Hafizah ke boleh pergi kepada memperkasakan kemahiran pelajar dalam Al-Quran, subjek tajwid dan mana-mana subjek yang kita rasa kita nak guna sebagai subjek kajian atau sampel kajian. Jadi itu satu yang kita boleh buat. Satu lagi mungkin kita ada semua bersepakat, 5 orang tadi, semua nak buat bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kita ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Dan juga lokasi pun berbeza. Ada yang buat di Pekan, ada buat di Raub dan sebagainya. Nampak tak? Nampak. Okey, tak pun kita nak buat bahasa Melayu tahun 5 semua. Sama aja. Tapi kita ambil topik yang berlainan atau tema yang berlainan di antara satu sama lain. Mungkin yang Syakira dia ambil topik satu, tema satu. Sebab kita punya proses kajian ya, mungkin untuk kajian tindakan ni dalam sebulan atau 2 bulan. Sebab kita ada tempoh sebab kita buka nanti minggu depan buka sekolah. Selepas 2 minggu mungkin dalam 2-3 minggu lah. Sebab 2 minggu pertama ni mungkin kita masih kelam kelibut untuk settle urusan awal kan. Selepas tu baru dah smooth, dah start pembelajaran, boleh mula. Apatah lagi kalau kelas ni yang terlibat untuk yang dia tahun 1. Sebab tahun 1 ni mungkin 3-4 minggu pertama tu dia transisi dia masih transisi ke sistem tu macam mana kita nak urus dia orang. Mungkin lepas raya. Tapi kita ingat kita at least kita dah ada maklumat untuk kita bentang pada perjumpaan yang kedua. Saya lupa lah. 21 tak Prof? 21 Mei. 21 Okey, 21 Mei. So 21, 22 tu, 2 hari tu, kita ada 24 orang ni, sehari 12 orang bentang. Boleh? So mungkin itu je dia. Okay. Jadi sekarang ni duduk dalam kumpulan nanti mungkin saya terangkan sikit nanti selepas 6-10 tu saya bagi masa dalam sejam ke. Kemudian bincang dan plan apa yang kumpulan nak buat dari segi refleksi je. Okay, kita tengok balik sebab kita nak masuk depan ni tentang refleksi, bagaimana kita nak tulis refleksi dalam menyediakan kajian tindakan. Kita boleh tengok contoh yang saya upload semalam tu berkaitan dengan proposal tu. Kita ulang balik bagaimana kita nak buat ayat, macam mana kita nak create based on satu refleksi, kita nak buat penceritaan, kita nak terangkan supaya pembaca boleh faham. Sebenarnya kita punya, kalau dalam kajian ilmiah, kajian akademik ni disebut sebagai problem statement atau pernyataan masalah. Pernyataan masalah ni maksudnya kita kena pasti isu, kita kena pasti masalah yang berlaku dalam bidang yang kita nak kaji. Kemudian kita akan pergi kepada isu-isu yang menyebabkan wujudnya masalah tu.
Sebenarnya dia tengok perbezaan sikit kan, kajian saintifik dengan kajian teknikal. Teknikal ni kita boleh guna ayat yang kita rasa kita biasa guna sehari-harian. Tapi kalau dalam kajian akademik atau kajian saintifik ni atau fundamental ni, dia lebih kepada ayat yang mengikut bahasa akademik. Okay, contoh saya bagilah saya punya refleksi saya. Sebab ni saya tengah semalam berusaha siapkan satu proposal untuk mohon geran dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Ini yang memang wajib sebab kami sebagai pensyarah ni memang core kami, saya mengajar ni hanya 30%. Okay. Kemudian menyelia pelajar especially PhD ya. Kalau UPSI ni, kalau department saya ni, jabatan saya banyak ramai pelajar PhD dan master. Sebab saya untuk program saya bawah jawatan saya tak ada pelajar undergrad kami tak ada pelajar sarjana muda. Okay, diploma pun tak ada. Yang ada postgrad je. Iaitu diploma pendidikan. Yang lain master dan PhD. Tapi saya mengajar undergrad ni untuk program di fakulti lain dalam bidang pendidikan. Yang kita ambil di PLI ni kan, itu subjek-subjek yang ada ditawarkan, yang memang kami punya kepakaran. Semua pensyarah saya, okey itu, katakan saya kena pasti, saya dah siapkan proposal lah. Okay, saya dapat lah, tapi saya confident ada bajet semua tu, saya minta. Saya punya isu tu, saya nak tengok kepada masalah. Kalau kita tengok hari ni, untuk SPM, selain bahasa Melayu, subjek sejarah menjadi mata pelajaran wajib lulus. Lulus ni kalau sekolah berapa? D je, minimum. D. Dia dapat D Okay. Kalau dulu sistem saya dia guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 dia dapat, so kurang P8. P tu pass, F fail, C tu kredit, A tu kalau A1, A2 tu maksud cemerlang, A, C, okey. Kita tengok dia punya apa yang dia punya ruang lingkup yang ada subjek sejarah ni. Sebab kita belajar sejarah mungkin dah 60 tahun kita dah mulakan 60 tahun, kita punya style belajar sejarah ni, kita masih mengajar dan belajar sejarah ni semata-mata atas kronologi. Pasal tak? Hafal, tapi itu je. Kita tak bawa sejarah tu sebagai satu medium atau satu pengajaran dalam kehidupan kita hari ini dan juga akan datang. Sejarah manusia, sejarah ni. Contoh saya ambil, berlakunya banjir, berlakunya tanah runtuh, rasuah dan sebagainya. Yang benda tu berlaku dulu dah ada tak? Kan? Contoh saya ambil banjir, paling mudah saya ambil letak ni banjir. Sebab dia faham semua kan. Yang ketara pada tahun 2014. Isu sebelum ni kan, sebab dah lama sangat yang kalau kita tengok yang tahun 3 tu mereka banjir sebelum tahun 20-an ni, tahun 2000 ke atas ni, kan disebabkan hujan lebat. Kan itu biasa kan, sebab kita di pesta dulu kalau belajar di Penang Timur ke terutama di Kelantan, Terengganu dan termasuk Pahang ni, dia seolah pesta. Kita tahu hujung tahun bulan 11-12 biasanya hujan lebat banjir. Tu SPM kita masa tu selalu terganggu kan, tapi bila kita ubah sampai tahun ni Mac banjir pun ikut. Banjir sejak punca dia kan, kita dah tahu punca dia sekarang. Sejak 10 tahun ni banjir kebanyakan berpunca daripada satu hujan lebat, tak salah kan, satu sistem pengairan yang berlaku di Selangor bulan 12 tu sebab sistem pengairan penumpahan sampah, pembangunan yang terlampau banyak tapi dia punya perancangan tu, dia pembangunan okey lah, tapi dia tak support dengan perancangan bandar yang negeri maju tu. Tapi mungkin faktor-faktor yang punca dia pembangunan yang tak terkawal dan tak ni. Kemudian yang mungkin 2-3 bulan lepas di Kelantan, Terengganu, Pahang kan, masa bulan 12 sekali yang Pahang dia tengok apa punca dia, faktor utama dia. Di Selangor tu kita tengok banyak tersumbat longkang, dia tarik sungai yang makin lama makin mengecil, sedangkan kawasan perumahan buat makin tinggi, kawasan sedia ada makin rendah, itu tenggelam. Kemudian di Pahang tengok berlaku dapat ni balak kan, hutan. Kemudian di Terengganu malah nampak okey,
Tapi last kali bila ni ada kawasan yang tak sepatutnya, yang tenggelam, biasa banjir tapi tak berkeladak. Itu kan label berkeladak saya rasa dah sampai kalau dah dekat bumbung ni, bayangkan slope kering, bayangkan dia orang nak cuci tu kalau takat bukan sebelum ni banjir, dia takat lalu dia nak air, dia kering, dia cuma cuci sikit je kan, rosak barang je. Tapi ini memang bukan takat rosak barang, merosakkan rumah dengan matang balak, sisa-sisa tumbuhan yang kita nampak ketara atas perbuatan manusia. Dan itu isu dia. Sebab kita tak belajar benda tu. Sebab yang kita belajar sejarah ni semata-mata kita ingat, okey, peristiwa 1400 pembukaan Kota Melaka bla sampai kejatuhan sehingga kita masuk kemerdekaan, Jepun semua kan. Kemudian selepas tu berlaku darurat. Tu je. Kita tak ambil sejarah ni sebagai satu iktibar. Satu. Tu ni Dan bila dia tengok dalam laporan SPM setiap tahun bila lembaga persisahan keluarkan keputusan, dia akan spesifik, dia akan hurai secara terperinci pencapaian setiap mata pelajaran. Saya pun tengok situ sebab saya tengok sejarah ni memang pelajar subjek wajib tapi berlaku kemerosotan GPS. Kita andaikan satu kohort umur ni, tingkatan ni lebih kurang ada 500,000 pelajar. Untuk sejarah saja, lebih daripada 10% dia memang dia main gitu 10, 11, 12. Dia memang daripada saya ambil data tu mungkin 5 tahun ke belakang, yang terlatest tahun 2020, dia memang dia tunjukkan trend penurunan GPS. Bayangkan hampir lebih daripada 10% pelajar gagal subjek sejarah. Apa berlaku pada dia orang bila gagal subjek sejarah ni? Budak SPM. Tak dapat sijil. Okey, satu. Cuma tahun lepasnya, result yang 2020 tu, dia menunjukkan peningkatan. Tapi boleh ada question mark. Tahun lepas tu, SPM kita tak boleh ni sangat sebab tahun lepas dengan tahun ini pun sama juga yang result yang akan keluar untuk budak baru habis minggu ni. Itu pun masih boleh difikirkan. Tak boleh jadi satu ni tunjuk. Mulai saya dapatkan daripada bacaan menunjukkan bahawa sejarah ni budak tak minat sebab dia mengajar kronologi secara naratif. Menjawab pun secara naratif. Punca-punca kenapa berlaku, tapi kita tak ambil sebagai iktibar. Kenapa berlakunya kejatuhan Kota Melaka? Contoh, jatuh Kota Melaka je, dia tengok sejarah tu sebab dia cerita kejatuhan Kota Melaka. Tapi Melaka tak tewas. Kerajaan Melayu Melaka ni dia makin berkembang sebab dia berpindah pusat pentadbiran. Benda yang kalau ikut secara ni maksud kalau pelajar dia boleh luang itu, Melaka cuma kalah di Kota Melaka. Kemudian kerajaan Melaka berpindah ke Sumatera, dia bangunkan sana, dia pindah aja. Tapi dia masih menguasai kesultanan di sekitaran ni saya boleh lupa dah. Dia makin berkembang. Cuma dia pindah sebab dia kalah di situ. Tapi dia buat diri. Punca, dia teranglah punca ni sebab sejarah ni diajar secara naratif, kronologi. Benda yang kita tak boleh petikai. Apa yang dah berlaku? Kita tak tengok kenapa benda tu berlaku. Kita cuma tengok punca faktor kenapa berlaku, kesan-kesan, itu aja. Budak dia tak boleh jawab secara dia punya kenapa Hantuah bergaduh, kenapa Hantuah dengan Jebat ni, kenapa Jebat dia dangka pada Sultan. Contoh. Dia sepatut kita punya tu Jadi sebab generasi hari ni, generasi Z dengan generasi Alpha yang ada dalam sistem pendidikan sekarang ni, memang diorang ni memang tak suka benda yang hafal. Diorang suka sesuatu yang memang menimbulkan persoalan. Dia suka bertanya. Tengoklah kalau di sekolah, dalam kelas macam mana budak-budak. Ustazah, kenapa tak boleh ni? Berbanding kita dulu, banding zaman saya. Memang kita anggap kalau dengan guru ni kita tabu, kita hormat. Okey, guru kena respect. Tak boleh. Tak boleh sangkal arahan dia. Dia kata tu je. Dia cerita dalam kelas itu je. Berbanding pelajar budak hari ni. Generasi dia banyak bertanya. Okey. Jadi berdasarkan naratif, kronologi, kemudian
budak tak minat ni, kemudian dalam, saya tengoklah benda-benda yang berkaitan dengan media sosial ni, dalam laporan surat khabar, media masa utama, boleh tengok dalam laporan daripada Malaysia Kini, walaupun benda tu dalam akhbar, tapi benda yang ada point. Majoriti pelajar non-Bumi Putera benci sejarah. Kan? Apatah lagi bila SPM diwajibkan sejarah, orang benci. Adalah. Betul. Betul. Termasuk, tanya majoriti pelajar, cuba tanya pelajar, termasuk pelajar Melayu. Tak sejarah saya tak tahu sebab saya sejarah masa zaman saya ambil masa zaman sekolah. Sejarah antara subjek yang saya skor dan saya minat. Dengan geografi kita okey. Satu geografi pun itu juga. Budak tak minat. Sedangkan geografi tu penting cuba tanya budak hari ni, kita tanya negara tempat memang kadang dalam Malaysia sendiri pun dia tak boleh. Sedangkan di hujung jari dia boleh check. Tapi dia tanya, di negeri ni, apa lagi kalau kita sembang bab kawasan. Kan, di luar negara, atau dalam negara, dalam kawasan dia sendiri pun kadang dia tak arif. Itu punca. Maksudnya tadi masalah besar, kita nak tengok kenapa subjek sejarah berlaku kemerosotan. Itu naratif, itu isu besar. Dia punya refleksi dia, sejarah tidak menarik minat pelajar. Kenapa? Kita tengoklah isu-isu dia. Kan? Cara mengajar, pedagogi. Daripada dulu sampai hari ni, cikgu mengajar sejarah ni dia akan masuk, dia akan cerita je. Dia kata okey ni jawab ni. Itu style dia kan. Kemudian mungkin yang pertama pedagogi bila cara pedagogi, kemudian kandungan kurikulum. Walaupun sekarang ni kita masih kurikulum sejarah ni dia dah tambah sampai satu dunia. Okey. Kemudian dia punya, tadi saya sebut naratif, kronologi. Kemudian pelajar tak boleh menyangkal, dia tak boleh bagi pendapat sendiri, idea dia, kenapa dia boleh sangkal Hang Tuah bukan pahlawan. Contoh, Hang Jebat bukan pendahaka. Kenapa Kota Melaka jatuh kalau dia buat macam ni? Kalau dia tak buat macam ni kenapa? Sebab kita tengok Kota Melaka jatuh tu sebab dia punya Perdana Menteri Bendahara Tun Mutahir, yang antara yang orang yang membawa kepada kejatuhan Kota Melaka kan. Itu yang ni jadi plan mungkin salah satu untuk membantu daripada situ semua, untuk membantu menarik minat generasi hari ni. Saya cadangkan, kumpulan saya dalam proposal tu kami cadangkan untuk memperkenalkan mengajar sejarah ni. Kita masih guna buku teks atau buku ni, kita tukar kepada penggunaan karakter animasi. Kita buatlah. Contoh kita ambil saya ada collaborate dengan kartunis dengan seorang profesional kartunis, kawan saya sekampung, sekarang duduk di Johor. Dia antara part-timer pelukis kartun. Dia arkitek dan sikit arkitek, tapi dia memang melukis banyak melukis kartun untuk majalah Ujang dengan Apo. Dia punya guru dia Petai ke apa yang seorang kartunis dalam ni. Saya ingat Ujang gila-gila. Budak Apo tu dia sama Ujang, Apo ni dia pecah. Daripada gila dia jadi Ujang tu dia create Ujang, dan daripada dalam Ujang tu dia ada juga pecah Apo. Last sekali sekarang ni kalau tengok majalah gila-gila tu dah semua tak ada dah tak boleh. Dulu tahun 70-an, 80-an, awal 90-an memang top. Jadi kartun, saya nak gunakan kartun dalam menarik minat pelajar sebab dia bentuk dialog, dia buat. Itu saya punya proposal saya. Cadangan sebagai kerangka yang boleh model atau kerangka, bukan saya buat modul, saya kerangka kartun dalam pengajaran sejarah. Bagaimana sejarah ni boleh tarik minat. Sebab saya tengok generasi ni pun dia suka kepada kartun animasi kan. Animasi, kita tengok bagaimana negara Jepun banyak kan. Kalau tengok yang budak-budak ni mungkin Doraemon, kemudian yang anime tu, yang kartun-kartun, saya pun masih tak tahu Shin-chan semua, yang macam mana dia boleh tarik, dia boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada generasi ini. Di Malaysia ni mungkin kita contohi macam Upin Ipin, Bobo semua tu, ada 2-3 lagi maksud karakter dia buat macam tu, tapi dia boleh tinggalkan kesan
Sampai kita yang tua pun kalau sebut ni macam mana mungkin 2-3 tahun lepas Shark Dudu tu, dia punya karakter dia boleh dengan kesan kepada kanak-kanak yang umur bawah 3-4 tahun. Kan, budak Ipin sampai hari ni. Itu yang Malaysia punya karakter. Malaysia punya ni ya. Itu kita punya refleksi. Kita lihat apa yang berlaku dalam kelas kita. Pelajar ni asyik ponteng. Tak pun dia datang ke sekolah, dia tak boleh bagi tumpuan. Mungkin dia lena, dia mengantuk. Kita nak tengok dia punya grassroots dia. Kenapa benda tu terjadi. Itu masalah besar. Kemudian kita tengok isu-isu dia. Okey, mungkin isu dia ada pelajar datang ni sebab tak cukup tidur ke? Kenapa tak cukup tidur? Bila mengantuk ni sebab apa? Tak apa kenapa pelajar ni kerap ponteng. Kenapa ada sekumpulan pelajar yang memang datang sekolah tak bagi tumpuan. Itu dia punya isu besar. Itu kita punya refleksi. Tak pun itu berkaitan dengan pelajar. Tak pun kita mengajar. Dia ulang banyak kali, berbuih mulut-mulut. Masih ada sebahagian besar pelajar tak faham. Jadi bagaimana kita cuba nak kena pasti punca kita dapat dan kita cuba nak atasi benda tu. Atasi ni melalui kajian tindakan. Okay, dapat? Okay, ada soalan sekat ni? Ya, dapat ada punya gambaran ya? Bagaimana kita nak bawa kepada refleksi ya? Okay, saya nak okay, saya tengok sini. Dalam. Dia gelung. Okey, kita dah tengok kan? Sambung sikit ni. Dia langkah awal membuat refleksi awal Ini yang antara kenyataan yang kita boleh buat. Okay, contoh kalau dalam APH kita, bila cikgu tulis APH, biasa APH ni tulis, dia nak masuk sebelum semasa kita menyediakan refleksi ni, kita sediakan semasa kita menyediakan RPH ke atau selepas kita habis kelas? Selepas habis kelas. Habis kelas, maksudnya kita akan tengok balik kan? Kita akan buat muhasabah. Okay, kita akan throwback. Okay, apa yang berlaku sepanjang kita mengajar. Maksud benda yang lepas tu kita akan recall balik. Walaupun tengah kita mengajar, tadi aku sebut apa? Silap. Pasal tak? Aku sebut ni awal. Jadi kita nak baiki benda tu. Kita nak cari satu solution. Itu refleksi dia punya, maksudnya kita membuat langkah pertama dalam proses dia. Okay, kita kena pasti. Ini contoh-contoh permasalahan atau isu yang boleh kita kena pasti. Murid dalam kelas saya nampaknya mendapat kesulitan besar, bla-bla-bla. Apabila murid tangan, semalam saya tunjuk contoh semua kan. Okay, macam ni. Di situ kita akan cari data. Kenapa benda ni berlaku? Tinjauan awal. Okay, biasanya kita akan kena pasti. Kenapa benda ni berlaku? Tadi masalah, isu dia. Dan kita akan kena pasti. Kenapa benda ni berlaku? Aku silap ke? Ataupun aku ni garang sangat ke, cengeng sangat ke? Mungkin cara aku terang ni mungkin terlampau laju. Okay. Mungkin ayat yang aku guna budak payah nak faham. Cara aku mengajar. Okay, jadi kita cuba nak. Itu dia dapat tinjau awal tu, apa masalah? Kenapa benda ni berlaku? Dan kita akan pergi yang ketiga, kita akan plan. Apa kita nak buat? Okay, tak apa. Aku try cuba. Aku nak cuba tak apa, kita balik. Kita bincang dengan kawan-kawan guru lain. Yang mengajar kelas yang sama, budak yang sama. Biasa gitu kan, biasa guru dah dalam bilik guru ke, dekat kantin ke, sembang kadang kita terkeluar. Biasanya guru dia akan sembang lah tu. Kelas ni, budak ni semua kan. Biasa akan timbul lah. Walaupun kita mengumpat, tapi kita akan cuba cari solution. Budak ni macam mana? Kelas aku bersama, ni kawan kita, aku mendengar aku bersama juga. Nampak kecil besar budak ni. Kan? Budak mungkin ada rakan kita yang mengajar juga, yang lain. Bagi aku okey budak tu. Bagus ke? Ya, walaupun dia slow sikit tapi dia minat macam ni aku buat. Lalu bila kelas aku dia suka mungkin dia jadi pemalu. Dia tak boleh nak ke depan kalau tanya. Ya. Kita lihat nanti yang selanjutnya ya. Kemudian step kita pelaksanaan tindakan, kita buat kajian kita. Dan kita tengok hasil dia. Hasil kita buat reflect balik ya. Saya nak jawab soalan kepada Suzy ni. Okey, clear nampak yang dia punya langkah dia, step dia. Okay.
dalam untuk refleksi boleh tak katanya ke 900, okey murid capai ke 9. Capai. Capai pun okey, tapi yang 10 tu tak capai macam mana? 9 capai, satu lagi. Kan? Walaupun kita tengok ni, sebab hari ni, Suzy ya, Ya. apa yang kita nampak, mungkin 9 orang dah, kita ada 10 orang. 9 tu faham capai objektif. Kan? Sebab kita tengok dalam pentaksiran berasaskan sekolah pun, dia nak pelajar yang ketinggalan tu macam mana kita nak handle dia. Itu yang kita perlu, kita pasti yang budak tadi, 1% tu, yang 1/10 tu. Sebab kita nak kalau boleh 100%. Ya, walaupun 9/10 tu dah tinggi lebih 70-80% dapat menguasai itu maksudnya tinggi. Tapi, bagaimana yang tertinggal tu? Yang tak menguasai tu? Mungkin dia hanya menguasai TP1. Kalau ingat balik, tak tahu lah. Sebab mungkin kalau yang di sekolah agama, kafar ni mungkin dia guna penilaian dia masih peratusan kan? Kalau untuk kafar, dia guna ABC. Betul lah? Dia dapat berapa tu kan? Betul lah. Okey, sebab dia kafar gitu. Kalau yang SRI, yang bukan kafar, yang sekolah yang bawah jabatan agama, tapi dia guna kurikulum kebangsaan. Kalau dia guna kurikulum kebangsaan, dia punya pentaksiran dia tak akan guna exam. Dia bukan 100% exam. Yang kafar dia base budak tu dinilai atas peperiksaan saja. Walaupun kita mengajar sepanjang tengah itu, kita ada kita panggil, mungkin budak tu buat bacaan. So dia mengajar, kita check buku teks. Tapi kita last kali kita cuma nilai atas peperiksaan. Betul tak? Betul. Kan? Dia ambil UPKK, peperiksaan je, 100% exam. Tapi mungkin daripada tahun 1 sampai tahun 5, UPKK tahun 5 kan? Ya. Okay, tahun 5 tahun, budak ni dalam kelas, dia cuma exam, mungkin dia kurang sikit, tapi dia bagi komitmen. Kita suruh dia baca, dia boleh menulis cantik jawi, tulisan dia. Tapi bila exam, disebabkan hanya dinilai dalam peperiksaan akhir, adil tak adil? Macam saya sebut semalam, UPXR. Kita belajar 6 tahun, last kali 4 subjek je nilai. Belajar 15 subjek. Kan? 15 subjek. Tiba-tiba hanya exam. Sebab tu ada kes, sebab saya dapat strategi yang digunakan kebanyakan di sekolah agama yang kritis, semua tu Saya tengok kawan saya dia hantar anak dia, okey sebab nak jadikan anak dia boleh pandai. Tapi kadang ada yang okey, tapi saya tengok anak nampak teruk dia hantar ke sekolah tu. Seolah sekolah agama ni atau pusat-pusat tahfiz ni sebagai diterima pelajar yang ada masalah. Betul tak? Segelintir, dia tak banyak, tapi yang kerelaan pelajar suka, minat yang betul. Tapi banyak saya tengok kadang kesian cik-cik dah duduk asrama 6 tahun, 7 tahun dah duduk, dah membesar ini ikut aliran tu. Ini pendekatan. Kadang pelajar ni seolah dipaksa. Hantar sampai ke luar negara hantar. Kan? Sebab saya jumpa banyak kes kawan-kawan juga, betul pening bila anak dia nak balik, nak sambung belajar payah. Salahkan sistem. Sistem Malaysia memang kita kena ada SPM, LSPM sebab kalau nak masuk IPTA, SPM. 2-3 bulan lepas kawan saya datang, anak dia dah hantar ke pusat tahfiz di Turki Jadi segi agama dia dapat. Tapi disebabkan masa COVID, dia baru pergi setahun lebih, dia baru COVID, so balik problem. Dia dah meningkat umur tapi nak masuk ke universiti tak boleh. Tapi apa yang ada 2-3 universiti buat, terutama universiti swasta macam UNICEF, USAS, dia ada satu program, dia buat program foundation untuk pelajar yang daripada tahfiz. Dia buat bridging program, maksudnya pelajar dia ditawarkan tempat dengan syarat dalam proses dia duduk di situ, semasa dia menyelesaikan program pembelajaran dia tu, dia perlu menduduki subjek wajib SPM untuk CJ SPM. Matematik, BM sejarah dengan sains matematik. Tapi dia kena lulus, tapi memang syarat wajib SPM ni dia kena sejarah dengan sains. Sejarah dengan bahasa Melayu. Sebab syarat kemasukan dia memang kena ada BM, lulus BM. Kredit ni untuk kerja.
Itu yang ni yang kalau pelajar yang berminat, yang mak bapak hantar memang dia memang okey. Itu okey sebab itu atas kemauan pelajar. Tapi kita boleh fikir tak budak yang umur 5, 7, 8 tahun dia boleh fikir dia punya ke depan. Kecuali atas mak bapak punya plan. Itu saya kan? Itu yang berlaku dia hanya nilai peperiksaan akhir. Sebab saya ada seorang kawan ni, dia anak dia memang dia kata anak dia memang daripada umur 6 tahun. Sekarang dah 16 tahun, perempuan 17 tahun. Memang boleh memang okey, bab tu okey. Itu duduk fikir nanti anak ni dia nak channel ke mana. Yang belajar bidang agama, bidang tahfiz okey, memang terbaik. Kan? Kita jangan okey nanti balik semata-mata jadi imam. Okey, boleh bagi ni. Yang fikir tu mata, maksudnya dia nak kembangkan kepada masyarakat guna. Bukan sekadar jadi imam tarawih. Jadi kita nak bawa pelajar ni lepasan bidang tahfiz ni bagaimana dia orang nak bantu masyarakat bukan semata-mata dalam bidang agama. Okay? Bukan bidang akhirat tapi juga bidang dalam dunia ni, kehidupan hari ni. Okay? So macam mana kita nak bawa? Itu yang berlaku sebab tu tengok banyak. Ada yang memang nak tengok balik kan, bila bulan puasa tarawih dengar dia orang baca. Majoriti kita tengok hari ni kalau masjid-masjid atau susurah yang ni biasanya imam dia imam muda. Hatta sembahyang 5 waktu. Itu proses yang kita punya memang sekarang memang antara yang terbaik di Malaysia. Kita punya proses untuk memperkasakan bidang Al-Quran hadis ni. Tapi bagaimana kita nak lahirkan dia orang ni, bukan semata-mata situ, tapi dengan penguasaan ilmu Al-Quran, dia orang boleh jadi lebih baik. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang perubatan. Sebab tu wujudnya hari ni, dalam sistem tu kita tengok ada sekolah macam MSM, ada MSM Ulul Albab. Sekolah asrama penuh dia ada. Maksud dia orang selain belajar ni adalah kita dah ada 4-5 MSM memang budak yang masuk tu memang selain dia akademik, dia juga disediakan untuk tahfiz. Lepas tu dekat SPM dia nak pergi mana pergi. Tapi dia punya kekuatan, dia punya ilmu agama dia, ilmu Al-Quran dia, ilmu ni memang dah tinggi Masuk rakan-rakan kita ada sini Dia macam mana dia nak, sekarang dia dah ada. Tapi dia nak gunakan kepakaran dia untuk menyumbang kepada masyarakat bernegara sepenuhnya. Dengan ilmu, dengan kelayakan akademik yang dia ada. Nampak ini dia punya proses kita rancang. Itu yang berlaku hari ni sebab dalam UPKK dia hanya ABC. Budak dapat 1A, berapa A, 5A, 6A contoh kan. 6A kan. Contoh. Tapi kalau tengok balik, sistem sekolah rendah hari ni, kita dah ada pentaksiran berasaskan sekolah. Lalu dia ada komponen-komponen dia, antaranya adalah PBD. Bagi cikgu atau ustaz yang mengajar sistem kebangsaan tu, dia faham lah. Okay, nak menilai pelajar ni, dia ada tahap 1, dulu disebut band 1 sampai 6. Sama je, band 1 ke tahap TP1, TP2 sampai 6. Okay, 1 tu maksudnya, TP1 dia cuma tahu. Dia tahu je. Okay? Dia baca, okay, ini BUKU, buku. Kan? Dia belajar matematik 1 jam 1, dia tahu 1 jam 1, 2. Itu tahu. Kemudian, TP2, tahu dan faham. Dia tahu dan faham. Kita belajar, okay, dalam pendidikan ni, satu lagi jangan lupa, belum taksonomi Okay, belum taksonomi, belajar kan? Dah benda tu dah sentuh banyak kali. Memang sampai bila-bila kita akan guna benda ni. Dalam tu dia ada level kefahaman, pengetahuan, analisis. Tinggi sekali adalah kalau tengok yang revised version tu, kalau tahu tu, yang ni dia cracking. Itu dalam pentaksiran di sekolah PBD tu, dia TP6. TP6 ni maksudnya dia boleh semua. Dia boleh create dari bidang bahasa. Dari dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu ke. Dia boleh bercakap, dia boleh faham, dia boleh guna ayat, dia boleh create. Dan dia boleh create tu, mungkin dia boleh guna ayat, dia guna perkataan yang memang bombastik. Budak yang level macam tu. Dia dapat TP6. 4, 5 ni memang dia dah faham ilmu, dia boleh buat. Dia boleh semua kan? Dia boleh aplikasi semua.
Tapi mungkin ayat ni masih ikut ayat yang standard. Macam ni lah. Bolehkah masalah ini dapat atasi dengan mengajar topik tersebut dengan kaedah pengajian mastery? Itu je. Maksudnya dia boleh settle. Kalau budak yang level 1 ni dia nak baca pun bolehkah? Dia boleh baca tapi dia itu di bidang bahasa kan. Kalau TP2 mungkin dia boleh baca tapi dia baca dia faham, tapi yang budak satu lagi dia boleh baca dia tak faham. Itu dia punya pentaksiran dia. Ni sebelum ini kita guna sistem terutama dalam yang masih kekal untuk peringkat rendah ni, kalau UPKK yang bawah JAKIM tu dia masih guna ABC. Ni dia cuma boleh jawab masa soalan exam je. Tak tahulah sama ada dia boleh aplikasi atau dia boleh create sesuatu yang lain. Ini contoh dari sini kemudian kita akan laksanakan. Berdasarkan semua ni langkah ni, apakah aspek yang belum difahami. Kita tengoklah topik yang dia orang tak faham. Dalam topik, dalam subjek tu, apa yang kesukaran. Saya tanya, katakan ustazah bidang masing-masing, subjek masing. Katakan kelas kita. Lalunya apa masalah yang budak susah nak faham? Ada boleh bagi contoh? Fatihah? Mengajar apa? Mike. Baik, kalau boleh ni maksudnya based on kita punya ustazah punya pengalaman. Dah mengajar berapa lama? Setahun. Setahun baru lagi lah. Okey, mungkin ni. Okey, siapa yang mungkin dah 3, 4 tahun, 5 tahun? Ada? Boleh respon? Tak kisahlah. Just kita nak share macam mana kita nak ni masalah kita. Masalah pelajar kita. Masyarakat? Ya, bro. Dan subjek apa mengajar? Sirah, Jawi, Al-Quran. Okey, topik selalu kalau kita ambil satu subjek. Jawi. Jawi. Apa masalah dia orang? Selalunya tidak boleh menguasai Jawi tu, Prof. Tidak dapat menguasai Jawi. Tak boleh nak baca Jawi. Okey, dia tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Okey, untuk tahap 1 katakan. Budak tahap 1 ke tahap 2? Tahap 2 pun masih juga, tahap 3 pun ada juga. Maksudnya dia orang sangat lemah penguasaan Jawi ni. Lemah sebab dia kalau tahun 1, kalau budak tahun 1 tu dia akan start dengan suku kata kan, membaca Jawi kan, asas kan. Ya. Sebab saya tengok, yalah itu antara basic dia. Mungkin daripada situ dia orang dah, itu baru dia cuma tahun 1 2 suku kata ke dah masuk 3 suku kata? Konsonan vokal semua tu. 2 suku kata. Baru 2 kan. Kalau situ dia lemah, maksudnya dia akan barulah macam mana nak atasi. Sekarang ni apa yang ustazah buat? Yang cuba untuk saya cuba menggunakan kaedah-kaedah lah yang kita kata mudah pelajar faham. Okey. Contohlah, kita tanyakan kawan kelas lain, tak pun tanya rakan daripada sekolah lain. Bagaimana dia orang kaedah atau pendekatan yang paling berkesan. Mungkin kita tak pernah guna benda tu. Orang lain dah guna. Kita nak bawa kepada kita punya budak kita pula. Kita nak cuba contoh. Itu yang aspek yang belum masuk. Kita tengok okey, masalah sekarang ni budak tahap 1, kita ambil basic tahap 1 ke tahap 2. Tahap 1 ni nanti untuk kajian ni mungkin masih baru kan. Sebab kita minggu depan baru dia masuk sekolah. Mungkin kita tengok tahap 2. Tahap 2, tahap 3 tahun ni masalah sebab dia orang banyak online kan. Banyak PTPR. So isu lah. Memang untuk 2 tahun ni memang akan jadi isu lah. Untuk tahun ni buku sekolah ni memang budak tahun 2, tahun 3 memang akan ada isu dari segi penguasaan kemahiran membaca. Sama ada di sistem kebahasaan, sistem di cover, di mana-mana sekolah. Dan itu yang dilema sekarang. Sebab kajian, laporan kementerian tunjukkan hampir 120,000 orang daripada kita punya average kohort umur lebih kurang setengah juta. Bayangkan, lebih 100,000 dikenal pasti budak tahun 2 yang masuk sekarang ni, tahun 3, yang minggu depan tahun 3, yang memang generasi yang terkesan dengan COVID, tahun 2 dan tahun 3, dia masuk sekolah ni lebih 100,000 untuk satu kohort. Maksud tahun 2 ni dia akan hampir suku juta. Daripada sejuta orang, juta pelajar ni, 1/4 pelajar lemah dalam 2M. Nak salahkan pelajar tak boleh, salahkan guru tak boleh, sebab dia kesan daripada pandemik. Itu berlaku. Sebab lagi pun kita punya kurikulum kita pun, sebab bila masuk sekolah rendah,
tahun 1, budak tu dah boleh baca. Sebab kita dah ada pra. Sebab KSPK dia tengok curriculum standard pra sekolah ni yang di tadika ke, sama ada tak kisah tadika swasta ke, tadika kemas ke, tadika di pra di sekolah kebangsaan ke. Sebab biasanya budak yang masuk pra ni kemungkinan besar dia boleh menguasai, maksudnya dia boleh 2M. Walaupun ada segintir yang itu normal lah. Apatah lagi bila PDPR. PDPR 2 tahun ni, walaupun ada sekolah termasuk kan, walaupun rumah tu, dia memang walaupun jalan, nampak okey, budak ni, guru tak masalah, tapi pelajar. Apatah lagi kalau pelajar yang datang daripada dia punya family background dia memang tak boleh menyediakan semua kemudahan. Dia tak, telefon mungkin share, tak pun telefon semata-mata untuk ni. Maksudnya dia tak boleh join kelas macam ni. Harta kita yang macam saya mungkin mampu, anak saya pun tak join habis. Kan? Saya pergi kerja, dia orang pun kadang saya 2 tahun ni saya tahu lah anak saya seorang tu yang sekolah lah yang menengah yang tua okey sebab dia orang memang ni sebab walaupun ni sebab result dia setiap semester yang sulung yang nombor 2 tu walaupun yang dekat vocational tu pun sebab dia ada tanggungjawab dia kan, sebab dia orang based on semester. So dia orang kena follow. Cuma yang kecil yang sekolah ni, yang tadika tu lain lah. Masa yang seorang nak masuk tahun 1 tadika. Tak apalah, itu sebab tadika saya hantar usia kan, dia still ada. Yang seorang tu, yang nombor 3 tu nak masuk tahun 5. Daripada tahun 3 tahun 4. Dia cuma masuk kelas bahasa Inggeris. Sebab itu antara favourite dia. Sains tu kadang-kadang. Bahasa Melayu dia boleh benci. Sebab dia masalah bahasa Melayu lah. Anak saya 2 orang tu memang, yang kecil 2 orang ni memang masalah BM. Saya tak tahu sebab dia orang mungkin banyak sebab budak ini generasi ini kalau yang betul-betul ni dia terdedah dengan ni, dia orang terdedah dengan gadget, terdedah dengan internet, YouTube semua. BM masalah. Itu isu yang ada kat sekolah sekarang BI tak masalah. Sekarang generasi ni Alpha ni dia BI dia memang okey. Anak saya 2 tu memang terlebih BI. Payah sangat saya nak dengar dia. Jangan cakap Dua orang communicate dengan saya dengan bahasa memang ni. Tapi saya akan BM. Bahasa walaupun dia bahasa Inggeris tapi dia akan cuba BM. Kadang dia tak faham. Terpaksa juga kita explain English. Itu bukan saya seorang. Saya tengok sebelah rumah saya sama juga. Kawan baik dengan saya kan. Itu pun tak tahu. Saya tengok dia padahal tak pun. Banyak YouTube kartun lah, game lah. Dia tak main game, dia tengok. Yang banyak kan. Kemudian ada kawan saya juga 6 orang anak dia. Aku ni seolah rumah aku ada bibik. Sebab dia lelaki semua. Banyak tengok dari sekolah. Dah cakap Indonesia. Sebab dia orang tak main game. Dia orang tengok apa macam yang commentary yang orang dia panggil apa? Review kan. Game review filem semua. Banyak dia guna channel Indonesia. So memang guna bahasa Indonesia. Budak-budak ni cepat. Budak cepat bahasa ni dia orang cepat. So dah jadi macam Indon Indonesia. Percakapan dia orang. Bila dia orang sesama orang, nama adik kat rumah tu, nanam jantan. So orang memang dia cakap, kadang so aku duduk Indonesia cakap. Macam aku bela bibik seorang. Itu dia punya ni jadi dari sini, kita langkah 3 ni, dia tengok apa kita rancang, apa kesukaran. Kita kena pasti, apakah kesukaran yang dihadapi oleh pelajar. Tadi Ustazah Masyarah cakap, budak tak boleh membaca Jawi. 2 suku kata tu. Ini kesukaran dia orang. Kenapa benda ni berlaku? Kan? Kita tengok balik Iqra'. Buku Iqra' kan? Untuk baca permulaan baca Al-Quran. Kan? Dulu saya punya sistem, sebab saya sistem lama, saya yang sebelum Iqra' wujud. Generasi saya, generasi yang 40 ke atas ni, 50 ni, majoriti, sebahagian besar bila tua, dia nak pencen, baru dia kalut beragama. Kalut Al-Quran. Tengoklah. Ini dasar bukan dasar, sebab kita punya sistem dulu. Sistem dulu mungkin kemudahan, mungkin buku rujukan, kita hanya semata-mata mukadam. Umur 7 tahun, biasa 7 tahun, 6 tahun dia hantarlah pergi baca dengan tok guru kat rumah ke mana ke. Kalau parent tak boleh kan. Sebab dulu kampung, mungkin parent sibuk, ada tok guru, biasa ada guru agama. Guru Al-Quran. Makcik-makcik tua lelaki ke yang ni duduk kat rumah, ajar.
Muqaddam, first dia akan start dengan alif bata. Sampai hafalan tu, dia main hafazan. Penghafalan. Kemudian habis tu, dia akan pergi A, I, O. Apa? A, I, O kan? Alif di atas A, alif di hadapan. Itu kalau tempat setengah dia guna alif atas tu di hadapan kan. Kalau saya mungkin alif di atas A, alif sikit. Itu konsep yang ada dalam. Okey, kemudian habis ayat. Cuba tengok hari ni. Bila kita buat masuk sistem kita tahun 90-an, lepas 90-an, Iqra ni dia 90-an dia start Bila kita ambil tu penulis buku Iqra yang memang buku tu jilid, ada 6 jilid tu, kalau dia compile, okay, dia tak ada alif bata. Dia terus dia habis semua, maksudnya sebutan Indonesia punya style, sebutan bunyi kita hafal. Sebab tu kita tengok generasi hari ni, apatah lagi bila tahun 2005-2006 bila kerajaan Kementerian Pendidikan memperkenalkan JCOF. Okay, oleh Pak Lah, masa Pak Lah PM, antara yang jasa dia yang dia buat kat sistem tu, sistem pendidikan memperkenalkan guru JCOF. Maksudnya sebab dia buat ni, masa tu berlaku lambakan graduan daripada Timur Tengah dan bidang agama punya Islam nak kerja susah. So alternatif yang dia ambil, kawan saya seorang ni pesyarah, dia sebelum ni dia duduk di EPRD di bahagian pendidikan pembangunan dasar ni, dia antara orang yang terlibat cakap masa tu dia dengan tim dia 7-8 orang daripada kementerian dengan pengarah dia. Pak Lah panggil datang ke rumah dinner. Pak Lah ni kata saya nampak kata tolong, kata saya tak nak benda ni dijalankan, laksanakan segera. Peruntukan masa tu tahun 2005 masa Pak Lah pegang tu, memang kita punya ekonomi kita strong memang kita punya ni government memang duit tak masalah. Dia kata saya nak satu ni, dia ceritalah pasal kita punya sistem graduan lepasan agama ni, terutama daripada Timur Tengah semua kan. Saya nak pastikan dia orang ni semua ada kerja. Dan wujudkan daripada saya nampak dia perempuan, mungkin dia pun dah dapat tintang, dia dah dapat nasihat ni kita sediakan buat generasi ni. Dia tengok budak-budak sekarang ni mungkin ada masalah dari segi penguasaan agama, dari segi bacaan, terutama Al-Quran kan, Al-Quran Fardu Ain tu, buat JCOF Al-Quran dan Fardu Ain kafar. Itu yang JCOF, J Jawi, Quran, Fardu Ain, 3. Itu yang dia syorkan. Dia kata saya nak laksanakan segera. Bayangkan bulan 9, dalam masa 3-4 bulan memang all out dia orang buat Yang batch pertama hampir tak saya sampai berapa ribu dia ambil Memang dia panggil mana yang bidang ni, iklan dibuka, majoriti yang mohon akan dapat. Dia letak 3 tahun kontrak, dia hantar sebagai guru kontrak, guru GST, masa dia panggil GST, guru standard latih. Dia punya program tu 3 tahun, dia duduk sekolah tu, dia posting situ, dia tak boleh pindah mana, dia kena dalam tu dia diberi kemudahan cuti sekolah untuk khusus dalam perkhidmatan buat DPLI atau KPLI. Itu yang ni cuma program tu berjalan 3-4 tahun je. Cuma dia tak sempat bersambung ke sekolah menengah. Apa kita tengok hari ni, hasil dia based on tindakan yang dibuat oleh kerajaan tu, hasilnya hari ni kebiasaannya majoriti budak tamat sekolah rendah sekurang-kurang dia dah khatam Al-Quran. Betul tak? Tanyalah cikgu, yang basic itu asas. Dan kafar dia pun okey. Sebab dia ambil model daripada Johor. Dia punya JCOF dia. Maksud JCOF tu dia punya Jawi dia. Jawi mungkin ada masalah sikit. Sebab Jawi sampai hari ni pun dia ni dia mungkin masa sekolah dia boleh. Tapi bila keluar tu dia kurang. Tapi kurang-kurang dia boleh membaca. Macam saya. Mungkin saya besar dengan surat khabar utusan Melayu. Tahun 80-an. Tahun 70-an masa sekolah rendah tu. Memang rumah saya, pak saya cuma beli Jawi, beli utusan Malaysia. Utusan Melayu Jadi saya kena by hook by crook saya ni. Kemudian saya masuk sekolah SMTA so Jawi saya boleh. Tapi hari ni mungkin masalah saya bila saya baca bila Jawi tu dah dieja ikut Rumi. Baku itu kadang-kadang saya baca Jawi pun kadang saya tersangkut juga sebab bila ejaan yang
menggunakan sebutan. Dulu tajuk. Sekarang ni pernah sekali saya dapat satu surat tu dengan kawan-kawan saya yang sebayang saya siap masuk dalam grup sesama pensyarah ni. Saya lupa dah, ada satu term tu memang dalam ni siap kami kenapa dia orang buat statement ni, kerajaan keluarkan statement kementerian, dia buat macam ni kan statement tu. 2-3 orang baca. Betul lah apa dia sebut kan. Sebab kami based on apa kami belajar. Last sekali baru dapat, ini bukan ni, ini saya lupa dia punya term, ada satu perkataan tu memang jadi isu juga masa tu. Sesama kami dalam grup pensyarah bincang kan, dan grup jabatan saya. Saya gelak-gelak, lepas tu memang pakat gelak. Ya Allah. Yalah kita ni nampak sangat tua sebab kita masih baca guna saya punya ni Okey, itu contoh Okey, Pak Lah buat. Cuma dia tak disambungkan ke sekolah menengah. Sepatutnya program tu asalnya sehingga sekolah menengah. Sebab ada ni dia tukar, kemudian dia hold sekejap, dia buat benda lain. Kemudian sekolah agama. Kita tengok dulu sekolah agama. Sekolah agama swasta. Banyak kan? Kemudian masa zaman tahun lepas Pak Lah, masa zaman Pak Lah agak lah. Okey, di ujung tu Datuk Najib jadi PM. Masa tu Muhyiddin Yassin jadi Timbalan Menteri Pendidikan. Kemudian dia tambah pengambil alihan sekolah agama. Sekolah agama rakyat dulu memang tengok kalau guru di sekolah agama rakyat ni memang kesian. Mungkin diorang memang dah reda dengan ni dia antara yang dibuat, dia tukar kepada SABK Sekolah Agama Bantuan Kerajaan yang sabar-sabar dia bagi option kepada sekolah, tapi ada sekolah yang tak nak mungkin pengurusan dia tak nak, dia kekal, tapi guru majoriti nak. Sebab diorang ditawarkan untuk jawatan Tetap. mula kontrak sebab dia bagi kontrak dulu, tapi dia nanti kata memang dijanjikan yang dengan syarat dia masuk situ dia kena buat ikhtisas pendidikan. Itu langkah yang dia buat. Ada. Itu bagaimana kerajaan atasi. Hari ini bersepah. Banyak terutama di Perak, di Johor, di Selangor dan di Kelantan. Walaupun masih ada bawah kerajaan negeri. Pahang dia ada yang masuk SBK yang kekal pun ada. Ini kekal bawah kerajaan negeri. Cuma kerajaan negeri ni dia mungkin bawah Majlis Agama atau Jawatan Agama ni mungkin dari segi dia punya, dia boleh wujudkan jawatan banyak, dia tak masalah. Mungkin dari segi pejawatan tetap. Dia tak tahu Pahang berapa dia punya kekosongan setiap tahun kan untuk pelantikan ke 41. Kalau saya ambil macam Selangor, buat Selangor dia ada lebih kurang sekarang yang dia punya standby dia. Masa saya tanya pegawai dia tu, dia kata kita setahun kita tak sampai 100 post. Kelantan pun sama. Kelantan tak ada bawah Yayasan Islam Kelantan tu ada dalam 40 post saja setahun. Tapi guru yang ada kelayakan ikhtisas ni lebih 1,000 orang. Itu bila bukan one off yang tahun lepas rezeki masalah kepada ahli agama pula. Tapi dia orang tak masalah. Macam Jaib pun saya rasa walaupun ramai guru dia keluar tapi dia nak replace senang. Seperti yang kan. Ni pun minggu depan keluar pula. Akan lagi 1 bulan 4 ni sekarang dia orang dah hantar surat resign banyak. Semalam pun saya dapat mesej, kawan saya mesej daripada sekolah dekat Pahang bawah Jaib nak cari guru RBT. Nanti saya tengok tapi semua ada guru kan ada ni dia kata guru merangkap wadah asrama. Makan semua ni kita duduk. So sebab dia kata guru yang sedia ada dah hantar surat letak jawatan. Sebab dia akan posting, dia tak kisah, memang dia nekat tu walaupun dia dapat sabar-sabar penalaman mana pun dia akan bagi. Sebab dia orang akan start 1 bulan 4, 3 bulan 4 dia posting hari Senin minggu depan. Sebab hari Jumaat ni akan keluar dia punya surat tawaran, surat pendapatan. Dia orang dapat tawaran, cuma tunggu pendapatan. Itu yang fasa yang rayuan Yang lepas pun dah saya daripada Jaib pun ramai kawan-kawan kan. Sebab saya tahulah sebab saya handle benda tu, dia orang ada yang kontak saya. Kalau kat Pekan tu ada seorang, saya sampai hari ni dia still duduk ni. Dia nak pergi Sabah. Dia minta Sabah, dia minta pengalaman. Dia kata kalau boleh saya nak Kawasan Ranau, saya dapat Kundasang, saya dapat pengalaman 3 tak apa. Tapi dia mesej dia macam frust juga kan. Dia dapat Sarawak, tapi dapat pengalaman juga.
Saya tengok dia punya status dia, kadang dia macam enjoy lah kan, sebab dia memang nak ke sana. Kemudian ada seorang pegawai dekat Jait, saya tak nak review nama, dia 29, mungkin dia kata saya ni dah grade 32 ke 29 sebab dia tak boleh naik ke 41 sebab post tu walaupun dia ada master sebab dia masuk lantikan 29, so dia ni dah kali dapat posting, dapat daripada Kuantan, dia tak silap dia dapat ke Mentong sekolah Cina. Tapi dia nak tukar, dia nak ke Lipis. Itulah dia dapat seorang ada dalam grup tu bincang-bincang, ada seorang tu dia orang suka sama suka, subjek option sama moral, dia dapat moral lah. Seorang tu duduk dekat Betong tapi kena Lipis. Dan cikgu tadi daripada Kuantan nak pergi Lipis tapi dapat Mentong. Dia orang sebab dia bila dah masuk kena itu dia just pergi JPN, dia suka sama suka untuk SWAT. Itu yang berlaku ini masalah. Bagaimana kita nak atasi? Kita buat. Kemudian kita buat tindakan tadi masalah kita tengok, Pak Las cakap, masalah sekarang budak-budak di sekolah penguasaan jawi, Al-Quran dan Fardu Ain. Satu isu dia. Kemudian mungkin kita ada lambatkan ramai guru-guru agama, lepasan bidang agama, Al-Quran, hadis, sunnah semua daripada dalam negara, luar negara, daripada Timur Tengah semua banyak. Dia orang kerja tak masalah, dia orang boleh, tapi kita nak bagi satu, kita nak bantu supaya lebih baik. Itu yang wujudkan langkah dia, wujudkan plan yang dibuat, program JKAF. Itu tindakan dia. Kemudian dia bincang apa itu program JKAF. Dia ambil lepasan bidang agama, tak kisah dalam ni, dia iklankan. Itu prosedur dia, maksudnya dia punya langkah dia, mengiklankan kekosongan jawatan, keperluan semua, lulusan dalam bidang ni boleh menguasai maksudnya ni bila kita faham biasa kalau yang lokal ni, kalau yang mungkin dia yang bahasa Arab tak masalah, mungkin boleh ni. Kemudian ditambahlah syarat dia kena ada SPM. Itu ada juga yang mana mungkin direct yang pergi ke luar negara, yang pergi ke Timur Tengah yang tanpa SPM terlepas. Tapi sebab program tu dia mungkin 3-4 tahun, so dia orang kalau yang ni dia ambil paper Julai. Itu antara alternatif yang dicadangkan. Guru ni dia orang ditawarkan sebagai kontrak. Dulu sistem dia panggil DA sekarang DGA kan kalau sistem dalam guru kontrak ni. Sekarang banyak ada MyStep. Dulu zaman saya dia panggil GSTT. Guru sandaran tidak terlatih. Dia ada kelayakan tapi dia tak ada ikhtisas. Macam sekarang ni kalau sistem orang ini, sistem dulu masih jalan, semua yang ada ni adalah guru sandaran tidak terlatih. Cuma grade tu bergantung pada skim mungkin dia ada 29, dia ada 41. Biasa 29, 41 dua tu. Tapi sekarang 29 pun dah dekat KPM dah tak ada, semua 41. Sebab kelayakan jadi guru sekarang memang kena ada sarjana muda dengan ikhtisas. Dibuat. Dalam tu dia punya perancangan disebut, guru ni syarat dia tidak boleh minta pindah. Dan tempoh 3 tahun ke 5 tahun. Dia tak syarat dia kena pergi sekolah tu, ditempatkan terus. Maksud dia dapat tu, dia terus ditempatkan di sekolah. Tidak boleh pindah. Dan dalam tempoh tu dia orang akan ditawarkan, akan diminta untuk mengikuti program cuti sekolah. KDP kursus dalam perkhidmatan, kursus dalam cuti, KDC dia panggil. KDP ni dia perkhidmatan, ini KDC. KDC untuk dapat ikhtisas pendidikan. So cuti dia orang memang selama setahun setengah. Sebab di PLI ni kalau pendidikan ni early career diploma dia kena sama ada di PLI ke, KPLI ke secara KDC. Ini kalau IPG dia panggil apa? DPP. Sama benda sama cuma nama aja. Tempoh dia kena ada 42 kredit. Betul Kursus ni berapa kredit? Nanti saya jawab Aisyah dah. Itu dia punya pelaksanaan. Kemudian syarat dia letak syarat ni kan. SPM kena bahasa Melayu, kredit. Letak. Kalau yang ni dia perlu untuk lantikan tetap nanti dia kena kredit. Kemudian syarat dia di short. Maksudnya antara yang dia letak tu kalau perempuan, kalau boleh jangan tidak dibenarkan berkahwin. Biasanya orang kahwin je. Sebab apa dia takut nanti bila berkahwin dia mungkin sampai itu biologi manusia dia tak halang dia mungkin kahwin, yang muda mungkin dapat anak, mungkin dia bersalin tu waktu cuti sekolah yang dia kena ikuti program.
Saya pernah handle seorang yang DPI ni di Kelantan. Masa minggu start praktikum, saya pergi ni lawatan pertama, dia beritahu saya, kata saya akan bersalin, tunggu hari. Masa tu syarat dia praktikum kena 1 semester kan, bukan 14 minggu, 12 minggu kan. Dia risau, dia kata takkan saya nak tangguh tak? Dia kata no. Saya kata kalau tangguh, kena mula balik, terlepas dengan batch. Maksud dengan rakan-rakan yang sekali satu batch macam ni kan. Saya kata kita tak tahu peluang kita ke depan. Mungkin keluar, macam yang one off baru ni. Kan? So dia, habis macam mana? Saya kata tak apa. Saya atas peri kemanusiaan. Tapi kita aja saya cakap. Kita bincang dengan pengetua. Nasib baik pengetua, saya sembang pengetua pun, doktor, saya, Ana tak kisah. Doktor lah, budak doktor. Saya kata, start lah. Sebab ini dia duduk sekolah ni. Nanti dia duduk ni, macam mana kan lawatan, nanti masa lawatan nanti. Saya kata tak apa. Kalau lawatan tu kalau boleh datang, kalau dah okey, datang mengajar kejap saya nak tengok dia. Kalau tak, kita pejam mata. Tapi kalau nak ni, just kalau dah okey tu, videokan pengajaran. Tapi jangan, sebenarnya jangan ni lah. Cuma kita pusing, kita kata di sini based on pengetua. Sebab saya tanya dia dah mengajar 5 tahun. Saya kata dah mengajar 5 tahun ni, tak masalah mengajar kan? Masalah tu nak tengok RTH ya, sebab RTH tu kita punya syarat penyediaan semua tu. Biasa kita belajar, masa zaman kita belajar, buat betul. Nanti kerja nanti ikut sekolah bagaimana RTH tu disediakan. Sekarang tamat sekarang ni guna ERTH. Okay, itu dia punya ni ya, itu pelaksanaan dia. Okay, dan dia senyap, saya kata jangan ni ya. Nasib baik sekolah kampung, sekolah kecil dekat Jeli tu, saya ingat guru pun tak ramai, beberapa belas orang je, budak pun tak ramai. Jadi memang dekat Jeli, masuk dalam memang kampung lah. Kan? Dia push itu, dia kata okey. Saya duduk senyap, jangan. Kalau ni, sebab saya kata kalau tangguh, dia kena start sen depan. Sorang-sorang saya kata. Memang tak masalah, kami observe tak apa. Tapi rugi satu batch. Saya tak tahu lah. Kita baru, dia pun masa keluar yang one off tu, dia mesej saya. Doktor, saya nak minta tak? Dia kata, tanya saya buat apa kan? Tanya punya diri je. Saya tanya husband, saya minta je. Minta kalau ada rezeki, yang penting minta dulu. Tak minta memang takkan dapat. Minta, dapat, kita tolak tak rugi. Kita seorang tolak, beribu tunggu. Betul tak? Dia minta, kemudian ni saya adalah grup, memang di Pahang saya ada wujud ke WhatsApp grup untuk masa one off tu. Masuk batch yang saya mengajar, masuk di Pahang lah. Pahang, Johor, Kelantan, ada dalam grup tu. Memang dia, kemudian ada yang pelajar, bukan pelajar saya tapi diorang join juga lah. Masuklah dengan saya member, tapi bawah saya tu adalah saya ni saya bincang dengan diorang apa nak interview, macam mana nak isi borang, sampai harta nak isi borang pun. Harta nak isi borang, sebab dia, saya tu borang tu banyak, sebab borang simple tapi sebab diorang terlampau takut sebab syarat tu memang, sebab dan syarat dia letak SPP tu memang tak boleh salah semua kan. Lepas saya tukang semak. Ada 2-3 orang memang takut seorang tu, memang betul-betul seorang, ada saya cerita yang dekat orang pegawai bank dekat Gua Musang. Tak ada. Ada sebenarnya saya cerita. Dia ni pelajar saya pun dah lupa sebab dah ni, kemudian dia kontak betul, saya pelajar betul. Sebab saya apa tak ada gambar, saya tak kenal kan. Kemudian saya tengok, saya buka balik my guru saya tengok saya punya message. Okay, best sekian. Nama dia saya tahu. Okay, nama dia, sebab saya pasal, sebab masa introduce dengan kelas tu, saya tanya. Sebab dia tanya background mana kan. Degree mana, mengajar mana, bidang apa kan. Kemudian saya ingat balik, dia sebut nama tu, dia sebut asal dia. Saya kata, yang kerja bank Muamalat. Dia kata, ya, cik, doktor ingat, saya ingat. Tapi muka saya tak cam. Nama saya tak tahu juga. Tapi saya ingat dalam kelas tu memang ada seorang kerja bank, seorang daripada PTPN. Sebab saya tanya macam mana boleh join kelas ni? Kami merayu. Okay, sebab macam JAIC ni, sama kan, bila JPIN dia hanya khusus untuk yang ada surat kan. Surat tengah mengajar. Dia boleh cover ni, mungkin dapat kontak daripada kawan-kawan di JAIC. Betul lah? Dia beritahu opsi buka untuk JAIC di PLI. So boleh join, cuba. Tapi kena hantar, attach surat tengah bekerja. Kita pun pergi jumpa guru besar, tolong buat surat, kata ni tak buat, ada surat tawaran kita tengah mengajar. Betul lah? Masuk. Biasa dia join, tengok ada kewangan okey. Okay, itu yang ni
So dia contact saya. Kemudian option pula bila keluar tu, saya tengok degree dia sains sosial daripada UKM. Katanya saya nak minta apa? Sebab masa dia buat API tu memang sebab dia duduk bank, dia urus cikgu ramai, cikgu dia kata customer dia orang cikgu dia tanya, oh tak payahlah sebab bidang ni mungkin tak tahu option apa yang dia sesuai kan. Tapi masa matrik yang keluar daripada SPP tu ada lebih kurang 470 bidang yang boleh masuk option tu. Terselit ada satu, rezeki dia terselit bahasa Melayu. Dia cuma boleh BM je. Sebab kementerian cakap, SPP cakap boleh, mana-mana option yang kena tu boleh hantar, tapi kena email baksingan tu kan, dengan sistem dia. Dia kata isi, tak apa cuba. Lain-lain cubalah sejarah. Dia kata yang ni memang boleh. Kemudian degree saya tengok semua scroll dia, semua saya terkejut kan. Saya tengok, okay, first class 3.8. Kemudian dia aktif dalam apa, dia, masa dekat universiti dia ditauliahkan sebagai sukses. Masa tanya sebab apa tak join polis. Dia pergilah. Dia pergi training, tapi disebabkan masa saya kerja ni mungkin saya tak sempat ni, saya berat terlebih muatan. Jadi saya tak fit masa larian, masa fizikal lah. Tak apa lah sebab dia kerja bank lah. Jadi so lepas sampai dia interview. Okay. Sebelum interview dia dapat pun dekat sebulan lebih saya coaching dia, memang personal lah. Buat GM ada kat dia memang dia minta saya seorang dia. Setiap Jumaat saya 2 jam dengan dia bincang, cara nak jawab dia risau lah. Dia memang minat, risau. Takut saya don't worry. Dia kata, one off ni insyaAllah. Dia yang tak dapat pun sebab teknikal dia. Lagipun dah ada kelayakan, memang dah ada kelayakan. Yang mana ada bidang, kemudian dah ada pengalaman kerja. Kemudian pengalaman sebagai guru, kemudian ada CJ Ikhtisas. Tak, nanti saya ni dah ada kerja kata, sebab saya ada kerja bank. Saya kata satu je bagi idea. Saya bagi idea jahat juga lah. Saya kata nanti kalau diorang tanya sebab apa ni, bolehlah cakap dengan bank ni sebagai pegawai kontrak. Kebetulan dia interview bulan 10 lah. Dia cakap kontrak tu 2 tahun dan akan tamat pada 31 Oktober. Dia interview bulan 10, pertengahan bulan 10 hari ni. Dia cakap lah. Okay, hari interview. Mula duk risau. Saya tanya, memang line saya check dengan dia, duk test ni untuk tengok dia punya line internet ni stabil tak stabil. Okay, memang dia buat di rumah memang adalah kadang terputus dengan dia. Bila buat webex ni kadang terputus. Dia kata tak apa, nanti hari interview pergi duduk mana-mana kawasan di pekan dia tu. Sewa hotel yang ni, duduk tengok dia punya internet macam mana. Dia pagi interview sebelum masuk dia mesej saya, okey saya tak apalah, bukan seorang ramai. Tapi dia ni memang terlampau. Saya memang dah tak sanggup dah kerja bank. Walaupun duduk di rumah dekat kampung, duduk sebelah tu, 2 km, bank tu dengan rumah dia 2 km je, saya dah tak sanggup dah. Teruk sangat, memang kena bully memang bank kan. Pagi interview, dia mesej pukul 10. Okay. Masa interview saya tahulah, saya pun tak boleh saya doa. Masa interview, lepas interview dia call saya. Nangis-nangis. Sebab apa? Dia cakap line dia terputus. Dia memang dah habis lah. Terus saya sempat beberapa slot, dia kata round pertama tu, dia sempat masa introduction dia. Memperkenalkan diri. Kan dia 6 orang 7 orang dalam satu bilik tu, dia sempat pertama. Boleh masuk slot kedua semua kan. Sebab kami dah bincang banyak soalan yang benda yang sama ni kan. Dia kata tak apalah tawakal dia kata, sebab dah buat. Saya kata okey tak jawab tadi. Pegawai cakap macam dia peneluga pun dia sebut nama tu, saya tak kenal kan. Memang antara yang panel yang memang senior officer dekat SPP, memang dia ni okay, saya kata sebab ni saya kata syak dengan kenal dengan slot dia memang okey. Dia okey. Dia nak tengok mungkin dari segi kita bercakap je, saya cakap. Saya tanya okey tak juga, kata saya boleh terang semua tapi saya frah tak boleh sebab lepas tu pegawai daripada SPP, sekretariat mesej dia tak apa cikgu sebab line tak apa kita dah selesai dah kan, berdoa je rezeki dapat masa hari keluar result tu saya yang check ke dia tak check sebab dia pun tak pasal sebab dia kerja dia tengah busy, mungkin hari tu telefon dia off bateri habis. Jadi saya ada semua kan, masuk password dia, saya check, saya tengok dapat saya mesej dia. Saya tengah malam baru dia mesej, dia baru balik kerja, pukul 11 malam dekat 12 baru balik, dia kata baru dia charge telefon, baru dia tengok
esok tu dia hantar surat resign. Lepas tu dia tunggu baru posting 1/3, dia bayangkan resign daripada bulan 11, bulan 12 result keluar. Itu mesti saya menyesal pula resign awal sebab apa? 3 bulan tak ada gaji. Tapi dia saya puas hati dia dah. Itu posting dapat saya dapat dia, saya tengok sekolah mana sebab sebenarnya dia kahwin, husband dia di Miri, tentera. Dia harap dapat di kawasan Miri sebab dia minta Sarawak tapi dapat Sarawak. Masa saya check sekolah tu, sebab dia tak tahu sekolah mana, saya check sekolah, saya pergi Google Map, dah hati saya tak kata apa kan. Saya tengok, saya zoom tengok dia punya tu, kiri kanan pusing semua hijau dan berbukit bukau. Itu saya just message dia, saya kata jarak daripada camp dengan ni jauh tak? Apa ni? Dia kata doktor 8 jam. Tak apalah, dia kata at least. Saya tak kisah walaupun saya payah dengan ni. Saya kata itu ni bukan ada seorang, mula termasuklah pegawai yang tadi kat Jaik, mula ada seorang yang di Pekan. Tak tahulah Kok Cikgu pernah kelas ni pernah dengar Siti Amalini, Nur Amalini. Nah, saya lupa nama dia. Muka macam Cina. Dia tak tahu, mungkin dia dah mix Sabah sebab ada Chinese sikit. Sebab dia sebab saya cakap saya sepatutnya pergi kelas yang kelas ni sepatutnya start 11 bulan kot. Dia faham, saya beritahu saya nak pergi ni kan. Sebab dia kapus. Dia kata dia tak sempat lah. Okay, dia mengajar di Pekan. Dia tak tahu sekolah apa tapi dia yang ada ramai ni tapi antara yang mula ada 2-3 orang yang tengah menunggu untuk yang rayuan ni. Itu yang berjaya, yang tak berjaya tu yang gagal tu ada juga. Tu saya tak boleh ni sebab saya kata rezeki. Saya bagi satu peluang, satu lagi yang umur 50. Dapat daripada Johor. Grup saya kat Johor, mesej saya masa keluar tu, doktor, saya ni boleh minta tak? Saya kata minta lah. Ustazah dah ada. Saya tanya bidang apa? Saya bidang yang pendidikan Islam saya mengajar kafar dah 20 tahun. Saya kata biar betul mengajar kafar 20 tahun lah. Saya dah 20 tahun. Tak, saya tanya ni sebab untuk anak saya. Itu boleh cerita. Dulu dalam kelas tu, masa saya buat DPS, sekali dengan anak dia cakap. Dia kata dah anak minta. Akak pun minta juga. Dia minta masa dia orang interview tu, dia orang pendidikan Islam, ramai pendidikan Islam yang kafar ni. Dia kata hari ni individu orang geng Toto mesej saya. Tapi nak jawab apa? Saya kata belasah je sembang je. Kalau dia tanya pasal posting tu, cakap lah. Kalau bagi hantar je, aku tak bagi. Kan? Sebab kami dah ada sini kan. Dia kata tak apalah kerja alif umur 50, bolehlah sempat kerja 10 tahun. 10 tahun ni sebab syarat government dia nak alif minimum 10 tahun. Bolehlah dapat pencen dia kan. Tak apalah ustaz, pelit ni boleh dapat pencen 44, boleh sikit. Adalah nanti pencen 2,000, cukup lah. Dekat dengan duit EPF. Dah semua anak settle kan. Interview tu memang grup dia orang. Memang pegawai gelak je. Kan? Semua bergurau. Betul kan nak pergi Kelantan, pergi Sabah Sarawak kan. Tapi dia orang cerita lah. Kata kami Kelantan je. Dia minta bagilah dekat kawasan radius yang mungkin 3-40 km yang dalam setengah jam, sejam bergerak daripada rumah ni, daripada ni. Semua dapat. Dapat kawasan yang ni maksudnya dia orang boleh ni dalam sejam. Pindah daerah pun maksudnya daerah yang masih dia orang boleh travel lah. Tak tahu dia orang pergi tak pergi Ada 2-3 orang pergi. Yang saya tahu tu saya dapat memang dia hantar mesej. Dah lapor diri. Baik, itu rezeki masing-masing ini dia punya apa langkah dia, tindakan pelaksanaan dan kita tengok kesan dia. Kesan dia kalau tadi sebut pasal DPLI ni, kesan dia pada kami DPLI kan. Sebab tu kita tengok UPSI punya yang akan start minggu depan, intake baru, kohort baru, hujung bulan ni, 25 bulan ni. Saya cakap semalam ada 14 grup. Kan? Maksudnya ramai minta daripada yang banyak di Kelantan. Kelantan Perak. Maksudnya dia orang dah tengok sini-sini lah. Mungkin majlis agama, jabatan agama yang sekarang ni contoh Jaik, macam semua jabatan agama yang ada guru-guru yang bawah dia ni, dia perlu ambil dia perlu cari satu pendekatan bagaimana nak halang cikgu dalam ni untuk berpindah, untuk bergerak. Mungkin dia kena buat kerja dia kena all out, minta dengan kerajaan, peruntukan, perjawatan dengan JPA dia apa-apa dengan JPA. Dia kena tunjukkan justifikasi kalau keluar katakan ini sekarang ni keluar ni datang guru baru. Memang kami dah ambil guru baru. Tapi guru yang sampai bila pun guru yang tak ada pengalaman. Yang tak ada ikhtisas. Itu dia punya implikasi dia. Dia boleh dapat staff. Tak masalah kan? Sebab hari ni keluar dia keluar iklan mungkin ramai akan minta. Tapi dia kena tengok balik dari segi pengalaman.
Hampir dah kerja 3-4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Loss, hilang. Rugi tak? Rugi kepada ni masuk sistem tu. Kementerian ada untung sebab macam kementerian saya jadi, saya akan ambil ni. Dia tahu. Dia tak cakap, dia dah jadi guru 5 tahun, 10 tahun, berbelas tahun, 13 tahun, 15 tahun. Sebab tu saya cakap, minta je semua yang ni minta dapat terpulang. Tolak satu, beribu tunggu rezeki orang lain. Kan? Sebab kementerian ada untung. Sebab pengalaman yang ada. Dia tak perlu train berbanding dia wujudkan macam apa, COS, interim. Sebab interim tu dia kena hantar training. Kena hantar training. Masuk cuti sekolah tu cikgu tu pergi. Maksud dia sekolah dah tak boleh kacau cikgu ni. Sebulan cuti 4 minggu, dia orang ada kelas cuti hujung tahun 4 minggu. Katakan. Dia tak boleh kacau guru ni sebab dia orang ada kelas. Interim dah, kemudian apa, my step, kemudian COS yang latest ni yang terbaru ni akan mungkin dalam seminggu 2 lagi akan keluar yang COS lah. Kan? COS ni macam mana? Sama juga COS pun dia akan buat apa nanti diploma pendidikan. Dia set dah sebab itu COS tu yang baru ni yang bulan 10-11 tu tak silap saya dia minta ramai dia panggil interview 2,000 orang. Dia akan ambil lebih kurang yang dapat interview tu 90% akan dapat. Lebih kurang 1,900 orang akan ditawarkan. Sebab dia tak cukup yang one off ni dia masih belum ni mungkin sekarang ni dia buka balik. Dia tak buka more off, maksudnya dia buka macam SPP biasa lah. Maksud siapa-siapa pun boleh. So ada ikhtisas. Bila SPP ni hanya yang ada kelayakan ikhtisas. Semua option, tunggulah. Itu kes yang ni yang rezeki yang ni yang rezeki sebab benda ni mungkin dia tak selalu saya dah 23 tahun, ini first time yang dia ambil secara besar-besaran. Sebab kita guru memang masih kurang walaupun cakap lambatkan tapi lambatkan tu sebab muka saya mampu sikit kita keluar ni. Satu sebab pengurusan KPM tu sendiri. Bukan lembab, bengong. Sebab dia punya pendapatan. Sebab kita punya sistem, kita tengok balik KPM ni antara kementerian yang kelas kepala tak boleh ditegur. Option lain yang diminta sebab tu sampai hari ni sistem sekolah-sekolah Malaysia ni kecuali SBP, MRASIAN tak apa dia sendiri. Tadi saya cakap marah Ustaz. Sebab SBP tak apa sebab dia sekolah terkawal, so dia dapat guru yang memang ikut option. Dia tak salah penjawatan. Dia minta dapat. Tapi kalau sekolah arus dana, sekolah biasa, sekolah harian yang arus dana ni, yang SMK ke SK ke yang sekolah biasa ni, dia minta option mungkin bahasa Inggeris. Yang hantar ni, sebab salah satu faktornya, yang in charge penjawatan, maksud penempatan ni, guru juga. Sebab tu PTD, PTD minta nak masuk ke KPM, ke JPN dan juga PPD untuk tengok bahagian penjawatan je. Dia tak nak kacau benda lain, pentadbiran. Dia nak tengok penjawatan. Sebab isu selalu memang bila audit memang KPM memang bab tu memang dia fail. Sekolah hantar kami kekurangan 2 orang guru bahasa Inggeris yang sampai guru agama. Itu yang ustaz mengajar Inggeris tu ada juga. Ada sebab saya dapat yang pelajar saya yang baru grad yang dapat posting baru ni pendidikan Islam. Saya mengajar ada paper ISMP pendidikan Islam. Diorang tahun lepas masa bulan puasa tu masa one off tu diorang final time saya minta sebab syarat dia kata pelajar akhir semester boleh 98 orang 2 orang tak dapat tu sebab mungkin teknikal sama ada teknikal atau diorang ni sendiri tak perform dalam interview, mungkin tolak bila diprovoke untuk penempatan. Seorang tu ada seorang dapat baikkan kalau budak Sabah Sarawak dapat sana kan. Seorang ni saya tanya dapat apa mengajar apa ni Ustaz? Mengajar apa Ustaz? Cakap kata saya kena mengajar bahasa Inggeris. SPM berapa? SPM saya 2. Saya pada muka sebab SPM 2. Dia mengajar bahasa Inggeris Sebab dia mungkin budak Sarawak budak Sabah. So sekolah, saya tengok sekolah dia pun memang Sanzek sekolah Sanzek ni, satu sekolah dekat tu memang top bahasa Inggeris dia okey kan. Memang Inggeris saya terpaksa balik gugak-gugak dia okey lah. Pelan-pelan kan. Maksudnya boleh tunjuk kepakaran tu. Itu yang kementerian sebab KPM ni bila bab penjawatan tu dia okey, tapi bab pengurusan penempatan dia mengikut option.
Dia masuk ni saya tak tahu sebab apa kita tak boleh ni. Sebab satu, atau mungkin kemanusiaan simpati. Kesian bila guru minta tukar. Okay. Ini yang ni, ni bidang nak tukar. Sedangkan sekolah ke daerah dia pergi tu dah penuh bidang tu, option tu. Tapi dia hantar juga. Ini yang dia tak boleh dia. Kalau PTD masuk ke GPN, dia handle pejawatan, dia pegang perdebatan tu. Senang lah, PTD mesti dia akan ikut SOP dia. Bidang apa yang lebih, bidang apa yang kurang. Itu aja. Lebih dia keluarkan, kurang dia masukkan. Okay. Ya, saya banyak my iPad Okay, saya cari tadi soalan, saya lupa. Okey, syuhada, kenapa murid guru Yogyakarta? Okey, yang tak buat ni, kuota agama sekolah penuh. Aku kurang. Okey, JECAF ni sebab dia sekarang ni dia stop. Dia pengambilan sepatutnya dia punya plan tu sampai sekolah menengah. Tapi hanya di sekolah rendah. Okay, mungkin pada orang tengok, mungkin satu faktor kos lah. Kos ke mungkin ada yang dia berjaya, tapi ada segelintir, kan dia syarat dia kata 3 tahun, 5 tahun dia tak boleh pindah kan. Tapi ada kes bila cikgu ni, ustaz ni, pegawai ni dihantar ke kawasan-kawasan tertentu, dia minta tukar. Guna politik semua, itu yang kita isu, so diorang stop, diorang pakai saluran biasa. Tapi hari ni yang latest ni, one off ni memang ramai yang paling banyak dihantar dan dapat tahu hari ni adalah guru-guru bidang pendidikan Islam, bahasa Arab, dini. Kalau dini ni dihantar ke SABK. Okay. Termasuklah di belajar Jaib pun ada masalah. Yang paling banyak masalah ni sekarang dekat YIK. YIK saya tahulah. Ramai guru keluar. Johor pun sama juga. Johor masa surat tawaran tu keluar, start fasa pertama, Jaib Majlis Agama Islam Johor, Jabatan Agama Islam Johor dah keluar iklan pengambilan guru sekolah. Serentak iklan COS dia keluar. Sebab dia tahu, dia dah standby. Ramai guru minta, dia tahu. Termasuk guru sekolah agama swasta. Saya ada kena yang saya mengajar kat itu ramai yang daripada swasta. Contoh macam ni, Yayasan Aman punya. Yang bawah Yayasan Aman ni dia sekolah rendah Islam. Sekolah rendah Islam dengan sekolah rendah Islam. Kan? Dia semua dapat. Guru besar tanya lagi, yang dah dapat ke kawan dia dah bila keluar, awak bila? Tunggu surat. Best, itu yang ni Okay, clear? Syuhada, kemudian yang kedua, hak minimum untuk mengguru bawah PN tak. Okey, dia hak minimum ni apa? Umur ke apa? Sekarang tak ada had. Sekarang dia tak ada had. Dia umur ni dia selagi boleh, tapi kalau boleh dia nak sekurang 10 tahun. Jadi servis 10 tahun tu baru dia boleh masuk skim. Dia letak dia ni dia tak ada had pendengar dia minimum umur. Tak itu dia tak umur Dia government tengoklah dia mana dia tak umur sekarang. Itu dengar kata dia jangan mohon aja. Dia jangan dengar kata, jangan dengar rumus. Minta aja. Kalau tak itu kalau ni rezeki insya-Allah habis tahun depan bulan 6 kan sebab bila praktikum grup ni bila bulan 1 kan. Habis bulan 10. Bulan 10. So kalau sekolah kita masih berjalan. So akan start kalau ikut bulan 10 tahun ni. Ni bukan start habis bulan 10 tahun ni sebab bulan Julai nanti akan LM kan. So grade tahun ni okey. So dia tamat je praktikum tu, terus update atau isi SPP. Kalau rasa nak cuba nasib kan, tapi insyaAllah kalau ni tak je. So tu dia SPP ni dia sepanjang masa, dia sepanjang tahun dia berjalan, dia punya proses dia. Sebab guru mati, guru pencen setiap hari ada. Kan? Sebab pencen tu everyday akan ada orang pencen. Mati pun setiap hari, cuma guru ni, tapi saya tengok dalam ni boleh kata setiap hari ada ucapan takziah guru meninggal. Bidang dia sebab dia proses cuma yang one off ni sebab dia nak penuhi dia masih ramai tak cukup memang 18. Baru minggu lepas yang posting 8,000 lebih. Kemudian yang latest ni ada 4,000 so dia ada lagi kekurangan lagi 5,000 itu yang tambahan COS kan. Kemudian dalam proses yang interview biasa ni yang perjalanan yang pengambilan biasa saluran biasa ni. Okay, kemudian sikit lagi. Okay, ada soalan ni clear Okay. Okay, ni saya tak nak lagi nanti. Ni kita tengok refleksi Okay, ni apa tadi
saya terang refleksi lah, lebih kurang tu lah. Refleksi mengupah definisi. Okey, tak nak ni. Refleksi. Okey, kita tengok ni proses dia. Definisi apa semua kan. Refleksi, ni kita punya peringkat ni melakukan sebelum, ni tengok ni refleksi kita, peringkat kita. Sebelum kita buat kajian, semasa kajian, selepas kita buat kajian. Tadi saya cerita, dalam kelas, saya tunjuk kan, okay, saya nak mengajar, saya nak buat geran sejarah, nak mohon research dalam bidang pedagogi sejarah. Okay. Refleksi proses ini boleh ni pengalaman yang lain mengenai pasti kelemahan dan masalah yang dihadapi. Ini dia problem statement. Kalau dalam kajian biasa ni dia sebut sebagai problem statement atau pernyataan masalah. Ini benda yang kita boleh ni kita tengok refleksi dalam konteks pendidikan, apa yang saya buat, kenapa saya buat. Ini dia punya ni atau pendekatan yang digunakan, cara lain yang boleh saya buat. Okay. Apa saya buat ni betul tak betul? Kenapa saya buat benda ni? Apa pendekatan lain yang saya rasa saya boleh buat? Okay, mana saya bekerja, bolehkah saya ulang atau guna cara lain? Okay. Kita sebagai guru yang menjadi pengamal dan juga guru yang akan mengkaji. Kita juga pengamal, kita juga pengkaji. Pengamal ni maksudnya kita, amalan kita dalam pengajaran. Kita akan kaji, maksudnya kita akan kaji kita punya amalan tu. Betul tak betul? Berkesan tak tak? Okay? Dan tujuan untuk mesti ini tujuan tak apalah, boleh baca penjelasan tentang murid tak sibuk ajar. Ini antara yang isu yang lebih tengok nilai. Dan dia tengok tentang peranan kita dalam pendidikan. Tapi kalau berkaitan dengan PDP ni, kita nak tengok amalan kita dalam pengajaran. Bagaimana kita nak baiki dia, kita nak pertingkatkan dia. Kemudian kita tengok juga berkaitan dengan audiens kita, pelajar kita. Interaksi bilik belajar, maksudnya komunikasi pelajar. Kelas ni sunyi aja. Contoh macam saya mengajar ni, saya rasa pasal hanya 2-3 orang je respon. Itu tentang interaksi bilik belajar. Tapi saya dah buat lah, saya tahu lah konklusi saya faham lah sebab ini dalam konteks PDPA secara online ni bukan saja pelajar. Hatta dalam saya sendiri pun, dalam meeting pun kami pun, tahu bersyarah apa kadang kamera ni sama je kan. Senyap dengar je. Okey, yang akan bersorang ni, okey, terima kasih semua katanya. Okey, dah kali. Terima kasih bos, terima kasih doktor, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Itu je. Itu di penghujung kelas. Betul tak? Itu normal lah. Benda yang kalau saya buat refleksi pun tak guna juga. Kenapa tutup kan? Tapi saya tahu lah, mungkin di sini satu kekangan. Akses kepada internet. Line dia tak berapa ni. Kan? Ataupun dia tengah melipat kain. Contoh. Tengah masak ke sambil. Adalah saya kena hari kelas baru ni. Kelas yang semalam yang masuk dulu kan. Saya kena orang. Kelas eksekutif master cuti sekolah ni. Dia orang 5 hari yang saya, 2 minggu besok sampai besok daripada hari Senin lepas sampai hari Jumaat ni. 10 hari. Nak habiskan 1 semester. Dah hari Rabu baru ni saya tersilap. Ni hari Selasa. Sebab hari Senin kelas mula tu 10.30 saya stop, saya tersambung ke 11. Kemudian hari Selasa esok tu saya tersilap dekat 10.30. Saya kata okey kita stop nanti kita sambung 11.30. Saya tersebut 11.30, saya pun terlupa Lepas tu saya pun setengah jam tu saya masuk balik, seorang pun tak ada. Terus saya mesej dalam WhatsApp. Semua cakap, doktor cakap 11.30. Mula ada yang duduk wah-wah ni. Saya baru tengah menumis. Kan? Tadi setengah jam pertama duduk potong ayam, potong sempat kan. Ni nasi dah tengah tanak. Tengah nak buat masak kicap. Tunggu kejap lah. Itu saya pun tak apalah, saya dah teruskan. Itu dia punya ni, interaksi ya. Maksudnya benda ni saya faham. Okay, kemudian kita menilai kita punya bahan kita punya style kita dengan bahan bantu mengajar. Dalam KPD tu ada kan, bahan, boleh beza tak alat bantu dengan bahan bantu? Sama tak? Alat dengan bahan. Ni term-term yang tak sama bahan, alat. Alat ni maksudnya alat. Okay, yang kita boleh guna ni. Tapi bahan ni maksudnya bahan. Macam sekarang ni saya bahan ni slide, sebagai handout, sebagai nota, itu bahan. Kita bagi apa? Macam kalau cikgu sekolah rendah ni biasa dia akan guna flashcard, itu semua bahan. Alat ni maksudnya macam whiteboard, benda yang kekal. Okay? Komputer. Itu just beza Okay, bahan maujud.
bahan bukan maujud. Nanti akan jumpa lah dalam KPD tu. Kemudian diorama, pernah dengar tak diorama? Dia akan benda yang bila masuk nanti bahan-bahan bantu mengajar. Okay, tujuan, kaedah. Ini kita tengok balik ini analisis audio kalau kita buat rakaman. Okay, kalau kita ada rakaman, kita boleh tengok balik, kita reflect balik. Okay, analisis video, audio, video, kemudian bincang dengan. Biasanya kita chatting dalam bilik guru, mengumpat, biasanya sama ada di bilik guru, chatting. Kan, tak pun dalam sekarang ni, kita dalam Telegram, WhatsApp, itu biasa. Ya, berkaitan isu semasa, melibatkan diri dalam penulisan jurnal, jurnal refleksi ya. Okay, kemudian bertukar peranan. Ya, kalau kita ganti kelas, katakan kita relief kelas pun kadang kita boleh kena nafas, oh kelas ni macam ni. Okay. Kemudian kita analisis dokumen, maksudnya kita tengok buku latihan, masa kita tengok marking ke, tak pun kita tengok result dia orang, keputusan peperiksaan. Itu analisis dokumen dokumen. Tak pun kita rujuk kepada bacaan-bacaan, kita ada bahan-bahan bacaan. Kita tengok kajian-kajian lepas, ya, mungkin isu-isu yang timbul dalam media sosial. Itu sebagai rujukan kita. Ini bagaimana kita refleksi. Ya, tingkat refleksi ya. Membuat analisis, okey, apakah masalah? Ni tadi pun saya dah explain kan. Okey, apa yang masalah saya? Kenapa benda ni berlaku? Bagaimana saya nak handle? Bagaimana aku nak handle benda ni? Bagaimana aku nak kurangkan masalah tadi? Kenapa budak ni selalu lambat? Kenapa kelas ni masuk je diam? Okay, apakah strategi yang perlu digunakan? Okey, bagaimana ini peringkat refleksi ya, peringkat sebelum kita melaksanakan. Ini pra, kan? Semasa, peringkat sekarang sedang berjalan. Okay, adakah kita setuju dengan tindakan yang ambil? Kita dah cuba pendekatan ni. Sebelum ni kita terfikir kita nak buat apa? Masa pra kita fikir, benda apa kita nak buat? Sekarang kita dah buat, kita tengok balik, kita reflect balik. Sesuai tak sesuai? Sesuai tak sesuai aku guna rotan? Sesuai tak sesuai kita guna hukuman berdiri atas meja, contoh. Sebelum ni kita ada masalah disiplin. Kemudian kita nak ambil tindakan, kita buat. Dia tengok balik, kesian balik kan. Kadang-kadang kita, itu perasan tak? Kadang kita marah, kita ni terasa kesian. Silap aku marah macam ni. Siapa yang ada anak ni faham lah. Kalau kita marah anak kita kadang mau terlepas. Itu majuk, tengok dia kesian balik. Kita nak pujuk macam mana. Persepsi anda terhadap tindakan tersebut. Maksudnya kita tengok, kita nilai balik. Itu refleksi semasa. Apakah rintangan yang dihadapi. Kemudian berkesan ke tak berkesan. Kita tengok balik. Ini selepas adakah perubahan. Lepas kita buat, kita punya intervention tu, kita punya uji kaji tu, katakan sebulan kita guna pendekatan tu. Sebulan kita guna token. Siapa jawab, kita bagi 10%. Siapa jawab, kita bagi gula-gula. Tak apa kita mula. Start kelas, semua berdiri. Siapa jawab, duduk. Siapa boleh jawab, dia duduk. Tak apa siapa yang attend kelas, kita suruh duduk pelan-pelan. Itu biasa yang kita guna kan. Itu apa perubahan dia orang. Reward hasil dia. Kita guna reward, ini kalau kita guna token. Apa yang berlaku? Tak apa kita buat. Sehari budak kena jumpa kita, cakap, apa 3 perkataan yang kamu hafal hari ni? Tengok pesan dia. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, apa berlaku? Ini dia punya ni perasaan anda terhadap kemudian kesimpulan diberikan. Apa plan kita selepas ni? Kalau okey, kita terus tak? Pra ni kita tengok apa yang kita nak buat. Masa tengah berlaku tu, kita tengok apa yang kita reflect balik yang kita tengah buat tu. Dan selepas tu, kita tengok apa kesan dia. Yang terakhir ni, bagaimana rancangan. Maksudnya kita tengok ke depan macam mana. Kalau benda tu berkesan, kita kekal tak? Kalau tak berkesan, mungkin kita akan cari pendekatan lain. Ini kita tengok gajian SWOMAT ni semua ni. Benda yang sama, ini dia punya skop dia. Hasil refleksi. Mungkin dia ada satu kefahaman baru tentang kerjaan. Semua kita berjaya atau kita gagal atau tidak meninggalkan sebarang kesan. So tak ada perubahan. Sebab kita nak cari ni kalau berkesan. Kalau berkesan tu kita boleh kekalkan atau kita boleh teruskan. Kalau gagal atau tak ada perubahan ni, kalau tak pun gagal. Gagal maksudnya lagi teruk. Lagi teruk pencapaian pelajar. Dia mengambil tindakan pemulihan. Kalau ni apa kita buat, kemudian membantu dalam pemahaman. Ini hasil refleksi membantu dalam pemahaman sekitaran keseluruhan proses persepsi teknik semua. Sentiasa positif maksudnya kita kena positif apa yang kita buat ni, kita kena positif. Kalau tak berjaya tu maksudnya kita kena cari alternatif lain.
Kalau berjaya, kita boleh kekalkan atau kita boleh buat penambahbaikan. Okay, ini latihan Ini biasa kalau saya bersemuka lah, saya suruh buat macam ni lah. Okay, kefahamasan mengenai refleksi. Okay, apa yang kita faham secara individu? Apakah anda melaksanakan refleksi? Ya, saya melaksanakan. Okay. Okay, ini Apakah tujuan membuat refleksi dalam kajian tekan? Adakah bilakah anda melaksanakan? Ini mungkin contoh soalan kalau dalam pentafsiran. Exam kadang keluar ni tak pun mungkin dalam mungkin forum ni, saya bagi forum ini soalan ni. Apa yang ni? Masing-masing buat lah. Ini antara soalan yang mungkin saya akan tanya dalam forum. Yang mungkin akan nanti dalam pentafsiran akhir. Kita rancang, selepas kita dah ni, kita rancang. Okay. Kita rancang. Okay. Membuat tinjau awal. Tadi, ini proses kita nak melaksanakan kajian. Okay. Kita buat literature review. Maksud kita baca kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kita punya masalah. Okay. Katakan kita masalah bacaan, masalah menguasai jawi. Tak kita tengok jawi je. Kita tengok juga masalah bacaan dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya. Kajian dalam negara, kajian luar negara. Tapi yang relate dengan masalah pembacaan. Okay, bahan ni nanti nak saya nak terang pun mungkin ambil masa. Google, sekarang ni Google je. Google kita pergi kita masuk spesifik ayat kita tu. Okay, masalah kajian tentang masalah bacaan. Letak .pdf. Tak pun letak .etd. Kalau etd ni dia akan pergi pada tesis. Kemudian kita pergi ni dan dia punya literature review ni, saya syorkan ni kalau dalam penulisan literature, bahan rujukan ni kalau boleh yang 5 tahun terkini. Kalau boleh jangan ambil yang bahan yang dah kurang lebih daripada 2015. Ambil 2015 ke atas. Tapi yang terbaik mungkin 5 tahun. Kalau berkaitan kajian. Tapi kalau teori, okey. Teori kita boleh pakai yang lama-lama. Kita cuba dapatkan yang terkini Kejap. Sorry saya cakap, saya terlupa anak saya pergi tiupan dulu, tak ambil ni buat saya sekarang. Okay. Itu kajian lepas sorotan literatur atau kajian lepas atau dalam bahasa Inggeris literature review. Okay. Ini biasanya dalam bab 2. Okay. Kemudian kita rancang, ini bab 3. Rancang ni maksudnya kita guna step berdasarkan model-model yang kita tengok semalam dengan tadi ada sikit tu. Okay. Membuat tinjau awal, ini membaca. Okey, kemudian kita tengok instrumen, mengumpul data. Mengumpul data maksudnya instrumen yang kita nak gunakan. Okay, mungkin kita nak buat analisis dokumen. Kita analisis berdasarkan penulisan pelajar, karangan contoh. Ataupun dia punya keputusan peperiksaan. Ataupun kita guna soal selidik. Kita buat temu bual. Okay, pemerhatian. Kita tengok budak, kita catat. Tapi pemerhatian pun kita akan ada catatan. Bukan kita perhati je. Ini antara yang kita boleh buat. Kemudian kita jalankan ujian pra, ujian post. Ujian post maksudnya, dalam pelajar tadi, 10 orang yang kita akan pasti 20 orang. Kita nak uji 2 orang. Okay. Mungkin kita punya plan kita dalam masa 10 hari ataupun sebulan, kita nak guna pendekatan yang kita rancang. Maksudnya benda yang baru. Maksud selama sebulan tu kita guna pendekatan yang baru tadi. Sebelum ni kita mengajar bacaan ni, kita suruh budak tertulis, budak baca. Tak apa kita tukar pendekatan, latih to be, kita panggil seorang-seorang. Itu based on apa yang cikgu nak buat, apa yang ustazah nak buat nanti. Okay, jadual kedatangan, kemudian token contoh, kita bagi hadiah.
Okay. Bagaimana perubahan? Ada tak perubahan berlaku? Ada tak peningkatan? Atau tak ada perubahan? Itu kita punya peringkat awal. Okay, masalah contoh macam ni. Masalah yang dia utama, masalah yang mengokok kemajuan pilihan murid, masalah yang menjadi penghalang. Okay. Berdasarkan ujian bulan Mac, ini contoh kita punya refleksi. Okay. So, berdasarkan ujian bulan Mac, buku latihan murid serta pemerhatian saya di Bilik Darjah, saya dapati ramai murid tidak dapat menulis ayat mengikut struktur binaan ayat yang betul. Berikut adalah analisis menulis ayat mengikut format subject verb agreement. Okay. Dia taklah murid 1, 2, 3, 4, 5, 6 permulah. Okay. Dia punya, kita buat kita punya pemerhatian kita. Okay. Based on document analysis, maksud kita menganalisa dia punya penulisan tu, dia orang faham tak faham? Ni murid 1 tak faham, tak menepati, maksud tak betul. Murid 2 mungkin betul dan seterusnya. Ini yang pertama, ini mungkin tugasan yang pertama. Kemudian kita tengoklah tugasan yang kedua dan seterusnya. Mungkin kita ada 4-5 tugasan. Kita tengok ada tak perubahan. Budak 1 ni, budak 2, budak 3, budak 4 dan seterusnya. Katakan dari sini, mungkin selepas 2-3 kali kita buat eksperimen, selepas 2-3 minggu atau selepas sebulan, semua tak menepati ni dah berada dalam menepati. Mungkin seorang 2 je yang tercecer, masih kekal. So apa conclusion yang kita boleh buat? Ada tak perubahan maksudnya? Selepas sebulan dilaksanakan, pelajar menunjukkan peningkatan dalam pembinaan struktur ayat yang betul. Kita tunjuklah contoh apa kita buat. Ayat apa kita minta. Kajian kita menggunakan membina ayat macam mana. Untuk ayat 1, pelajar 1 ni mungkin tak menepati. Pelajar 2 menepati, ada yang ni. Kemudian kita bagi ayat kedua, 3 dan seterusnya. Nak tengok dia punya perubahan. Kalau dah banyak kali pun tak berubah juga, maksudnya kita punya pendekatan tu tidak berjaya. Kalau berjaya, maksudnya kita kekalkan benda tu. Maksudnya kalau masalah macam ni wujud, kita akan gunakan pendekatan ni. Contoh kemudian kita buat literature review tadi saya sebut ni sebab kena pasti kata kunci tadi saya sebut kita nak buat bacaan, masalah bacaan dalam kalangan murid bla bla bla, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Jawi dan sebagainya. Ini dia kemudian kita rancang, laksana, kemudian kita buat pemerhatian. Dan sebenarnya langkah kita, kalau ada masalah ni, selepas kita buat pemerhatian ni, kita akan reflect semula sama ada benda ni berjaya atau tak. Ini proposal. Ni ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sekarang ni kita untuk yang 21 Mei ni, 21 Mei, kita akan sini tapi in between tu, sementara kita nak, besok kita ada lebih kurang dalam 2 bulan lagi kan? April, Mei. So, proposal ni, saya akan buka tapak nanti. Mungkin dalam masa sebulan, boleh tak? Cukup tak sebulan? Dalam masa sebulan tu cikgu hantar, saya nak semak. Kemudian kalau yang mana saya nak komen, saya kata okey ada penambahbaikan tu, saya lagi tambah. Dan sekali dengan jalankan kajian. Maksudnya kalau sepanjang sebulan, 2 bulan maksudnya bila datang Mei tu, kalau dah ada data walaupun tak lengkap, lagi bagus. Tapi sekurang-kurangnya perlu ada proposal. Bentang je. Bentang just tak perlu banyak macam malas saya tunjuk format tu kan. Bentang pakai template tu. Kita boleh guna Word je. Dia tunjuk nanti dekat kelas kalau mungkin yang kedua nanti, perkhidmatan kedua mungkin kita jumpa di pekan. Tengok macam mana. Boleh, insyaAllah. Okey tak apa. Okey, ini dokumen proposal. Maksudnya, ini tak apa, ini kalau kita nak, inilah. Ini dia punya ni ni benda yang sama dah ada ni semalam saya tunjuk kan, benda ni semalam tunjuk. Benda semalam enggak? Simulate. Okay, dia punya step tengok sini. Ikut dia punya nanti penulisan nanti, saya cadangkan ikut ni
Kalau nak buat macam mana pun terpulang, tapi kita tengok ni lebih mudah. Ini dia punya model. Kalau kita guna model SOMAT macam mana? Kalau model yang 4 langkah ni macam mana? Kalau guna model Levin macam mana? McTaggart macam mana? Model-model itu tunjuk. Okay, kumpulan sasaran, instrumen kajian. Maksudnya nanti, instrumen ni apa dia? Nak guna soal didik ke? Dokumen analisis ke? Nak guna kertas ujian ke? Pemerhatian ke? Video ke? Rakaman ke? Rakaman suara dan sebagainya. Okay, ada soalan untuk ni, setakat ni? Tak ada. Okay tak ada. Tadi kan awal saya cakap mungkin yang masuk lewat ni. Sekejap saya tutup sekejap. Okay, tadi masa awal kelas tadi, mungkin saya terang belum semua ada. Saya cadangkan dengan kumpulan, okay, bincang sesama kumpulan yang ada tu, bincang isu yang sama, tapi gunakan pendekatan yang pendekatan mungkin boleh sama atau beza. Target pelajar, sampel dia, subjek dia adalah berlainan. Maksud budak tahun 5 bahasa Melayu, budak tahun 4 bahasa Arab, budak tahun 4 Jawi. Lokasi berbeza. Kalau nak buat sama boleh, semua bahasa Melayu. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 bahasa Melayu, dia pilih salah satu, mungkin lokasi sekolah tu berbeza. Dan cara pengolahan masing-masing adalah berbeza. Instrumen pun hampir sama, tapi kita kena tunjuk. Maksudnya, ini lah, kalau dalam kajian akademik ini, dia tak boleh ada plagiarism. Nak elak plagiarism tu, maksudnya kita olah semula ayat tu. Saya pergi ke pekan dengan kereta. Okay? Mungkin soal saya pergi ke pekan menggunakan bas. Saya pergi ke pekan memandu kereta saya sendiri. Sama tak ayat dia? Dia semua pergi pekan kan? Tapi dia punya cara penyampaian tu adalah berbeza. Itu cara nak elakkan plagiarism. Tapi teknik untuk kajian nak ni dia tak tengok lah. Tapi saya boleh tahu. Kalau kami baca ni, kan satu kelas 24 orang. Dia tengok ni, sama je. Kan? Dia tengok beban tu, itu yang nak marah tu. Saya akan cari dah tu. Tadi macam pernah aku baca benda ni. Kat mana lah? Kan? Macam pernah aku baca tahun lepas. Itu biasalah. Di sini ada masuk tempat. Dia posting lagi bagi tinggal khazanah. Kan? Sebab buat DPI ni pun kawan-kawan yang dah lepas bagi tahu pergi buat. Pergi diusin macam ni. Mudah ke apa semua sampel santai. Diusin tak tahu lagi. Usin dia baru nak mula minggu depan 19 bulan ni dia punya kelas start. Buat batch sama. Tapi usin dia khusus dia letak option pendidikan Islam je. Calon dia minta tak silap dia 400 orang minta. 400 minta 250 orang ditawarkan sebab yang lulus meksi je yang dia tawar. Yang tak lulus tu dia reserve, dia hantar kepada kami. Dia syorkan pergi ke UPSIM. Sebab saya tahu, sebab yang UPSIM tu kawan handle pun kami juga. Tapi UPSIM Tijarah yang handle, dia orang guna UPSIM punya curriculum. Cuma ada perubahan sedikit je. Tenaga pengajar pun kemungkinan daripada UPSIM juga. Sebab UPSIM dia tak ada pendidikan. Jadi dia tak ada kepakaran. Dia cuma ada kepakaran dalam pendidikan Islam, dalam pengajian Islam, agama sunnah tu kan. Sebab tu dia wujudkan pengajian Islam. Dia orang mungkin ambil slot sebab dia orang tambah ada paper pada saya tak silap saya ada paper yang pendidikan Islam saya baca kejap. Saya baca WhatsApp dengan dia punya pengarah, dia punya buah dia punya pengurus besar UPSIM Tijarah tu Okay, dia ada. Okay, apa? Jadi samalah falsafah benda yang sama. Aplikasi psikologi, ini doktor yang saya usinya kan, KPS, KPP, kemudian sekolah masyarakat, KPS. Dulu KPS saya mengajar, Dr. Khalid buat apa? KPS, sekolah dan masyarakat. Sekolah masyarakat itu sosiologi. Okay, kemudian dia ada teknologi dan inovasi pendidikan. Ini instruksi dan teknologi. Kemudian dia ada pentaksiran, pedagogi. Dia ada ditambah pedagogi pendidikan Islam. Itu KPD. Kan, yang kat sini dia panggil KPD kan, pedagogi, pentaksiran dan instruksi benda tu pengajaran kemudian pengenalan kepada bimbingan kaunseling dia tambah sikit. Yang UPSIM tak ada. Kemudian pengurusan curriculum ada kan, pengurusan KOM, kemudian falsafah sains ada tambah. Itu yang ni. Kemudian Arabiyah Ittisaliyah wal Thaqafiyah, tu dia punya
mungkin dalam bidang bahasa Arab, pengajaran dalam bidang bahasa Arab. Kemudian kajian tindakan. Okay, dia dipanggil, ya tengok. Kami, okay, okay 256 dia minta hampir 300 orang lebih. Kemudian yang ni, yang gagal Maxi, bukan gagal Maxi, maksudnya dia tidak capai dia punya minimum requirement tu. Dia simpan stok tu untuk masuk intake yang UC punya. Kemudian dia alihkan kepada UC sebab UC dia tak payah ambil Maxi. Nanti jangan fikirkan mungkin Maxi tak quality, UC tak boleh sebab apa? UC punya sistem dia punya program ni kami yang tak awal so kami punya dulu MQA tak letakkan syarat Maxi. So kita pakai yang documentation yang lama, tak perlu Maxi. Jadi UC lain dia buat program yang sama ada di PLI atau DPP, sekarang dia panggil DPP sama je. Dia diploma profesional perguruan dan diploma pendidikan pasca siswazah kan. Diploma pasca siswazah pendidikan. Dia DPI yang baru dia mohon dengan MQA untuk penaburan khusus, dia orang kena letak syarat untuk jadi guru dia perlu ada Maxi atau UKGC. Itu yang berlaku ni So, okay. Semalam okay, untuk saya bagi sejam boleh Nanti kita jumpa balik dalam 11.30. Boleh. Cukup sejam? Boleh. Cukup. Boleh. Ya, kemudian nanti kita masuk balik dalam 11.30 tu. Sambil rehat, sebenarnya simple just draft sikit je. Okay, nanti seorang bentang apa refleksi yang grup tu nak buat. Dari segi refleksi, kita tengok refleksi dan objektif kajian tu. Katakan, masalah penguasaan Jawi budak tahun 1. Tahun Jawi Jawi ni nanti masing-masing letak lah. Nanti dia punya sampel dia nak bezakan setiap orang ni untuk elakkan plagiarism ni. Maksudnya, semua buat tentang masalah Jawi. Dan grup tu grup yang pertama dia buat tentang Jawi, masalah penguasaan Jawi, bacaan Jawi. Nanti tajuk tu, jadi skop kajian ni adalah berkaitan masalah Jawi. Tapi tajuk tu, dia subjek dia Jawi, tapi dia cara dia menulis, meningkatkan penguasaan Jawi dalam kalangan budak 3 Arif di cover Teluk Batik. Jawi, ataupun sehari selembar benang, sehari 1 huruf untuk pemekasaan Jawi. Sekolah Agama Pekan. Ataupun memperkasakan Jawi 3 Aman di Sekolah Menengah Bentong. Benda tu skop dia sama aja. Cuma tajuk tu beza, tapi nanti sampel dia lain. Kemudian apa yang kita nak buat? Refleksi je yang kita sama, cuma kita nak olah tu mungkin berbeza antara setiap orang dalam kumpulan tu. So dalam kumpulan, 5 orang berdasarkan kumpulan yang sedia ada, bincang. Yang pertama tentang refleksi yang setiap orang boleh guna dalam kumpulan tu untuk memudahkan dia. Kemudian pergi kepada tujuan kajian, sebab apa dia nak buat kajian ni. Draft, kemudian soalan kajian yang rasa boleh ni. Kemudian instrumen yang kita nak guna, yang kumpulan cara nak guna. Tinjauan, nak buat intervention tu apa dia. Nak buat guna pendekatan apa. Kalau dalam tahfiz malam disebut dalam hafazan tu mungkin nak guna baca ulang baca. Nak cerita apa itu baca ulang baca. Macam mana step dia. Dia draft mungkin sekejap nanti buat sejam ni bincang itu. Mungkin bentang saya sampai 5 minit pun nak tunjuk apa yang kami dah dapat. Okay, boleh kita rehat sejam. Sejam ni dalam kumpulan sedia ada. Yang kekal lah buat bincang. Nanti tajuk ni boleh teruskan kepada proposal dan kajian tindakan yang lengkap secara individu. 5 orang ni dia boleh berhubung. Maksud 5 orang ni dia boleh siap benda yang sama je. Nanti tanya, hang collect data macam mana? Hang guna sampel apa? Macam mana hang buat? Aku pening lagi. Just share je. Boleh Okey, nanti kita jumpa 11.30 Okey, sambil tu boleh saya sambil nak potong bawah, nak menomel apa, nak nasi, nak sedia baju ke, nak lipat apa, boleh. Nak basuh baju, masukkan washing machine, boleh. Senjang Okey, nanti kita jumpa lagi 11.30 insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih semua.
Okay, Prof. Salam.